Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Majlis Ilmu Anjuran Pasukan Pemimpin Pertengahan Media Leader Team SMK Taman Maluri. Bagi memastikan kelancaran CPD kita, di sini terdapat beberapa makluman penting. Okey, tata cara majlis. Untuk memastikan majlis berjalan dengan lancar, mohon semua hadirin mematuhi ketetapan berikut. 1. Pastikan video paparan wajah dibuka sepanjang majlis. 2. Pastikan mikrofon ditutup sepanjang majlis. Jangan tekan mana-mana butang, terutamanya pada butang present now. Dan 4. Jangan tekan pada butang record. Record akan dibuat oleh pihak admin. Kami dahului dengan ucapan jutaan terima kasih atas kerjasama semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke Majlis Ilmu CPD 2 yang berusaha Datin Nuraini binti Ibrahim, penolong kanan pentadbiran SMK Taman Maluri, Puan Ling Sek Hon, penolong kanan hal ehwal murid, Puan Sharifah binti Ismail, penolong kanan co-kurikulum, barisan guru-guru kanan, para pemimpin pertengahan serta rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Limpahan syukur kehadrat ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya pada kita sama-sama berkumpul di platform Google Meet ini dalam menjayakan Majlis Ilmu CPD 2 tahun 2021 iaitu Use of Questioning and Differentiated Learning Anjuran Pasukan Pemimpin Pertengahan Media Leader Team SMK Taman Maluri. Bagi memberkati majlis CPD kita pada petang ini, saya menjemput Ustaz Hafiz bin Sulaiman untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'ala at-taufiq wasyukru lillahi 'ala at-tahqiq. Awdaha lana sawa'at tariq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ila yaumil jam'i wa tafriq. Wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami menadah tangan pada majlis kursus CPD 2 peringkat SMK Taman Maluri pada petang ini merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kepatuhan dan komitmen kami dengan roh dan semangat kependidikan, mengerah seluruh tenaga dan pemikiran bagi mencapai kata sepakat dan muafakat, membina garis panduan dan hala tuju untuk mencapai kejayaan wawasan melalui kecemerlangan kepimpinan pendidikan sebagai asas dan teras perjuangan. Ya Allah, Ya Ghaniyu, Ya Hamid, berkatilah perhimpunan kami. Jadikanlah segala usaha dan hasil muafakat dalam kursus ini sebagai landasan dan rangsangan demi perjuangan memertabatkan pendidikan di tanah air tercinta. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim dalam kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk menggempur anjakan sikap dan pemikiran bagi menghadapi era bestari dan globalisasi. Kurniakanlah kepada kami kekuatan rohani dan jasmani, cetusan idea dan gerakan minda untuk terus menjana kecemerlangan pendidikan. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang bersyukur dan taat dalam melaksanakan perintah-Mu. Jauhilah kami dari melanggar perintah-Mu. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal dan berpanjangan, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia pun jua di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi pada petang ini kita akan membincangkan ataupun belajar sama-sama tentang CPD yang kedua kita. Terutama pada cikgu-cikgu baru, terutama yang bukan cikgu daripada sekolah amanah,
kategori Rizal dan kategori yang baru yang lain. Untuk sekolah amanah kita ada untuk 4 fokus learning work kita ada 4, iaitu yang pertama kita ada CL, cooperative learning, yang kedua kita ada AFL, assessment for learning, yang ketiga kita ada questioning, dan yang keempat kita ada differentiation. Jadi petang ni kita akan sama-sama belajar tentang 2, iaitu modul use of questioning ataupun penyoalan, dan yang satu lagi ialah differentiation. Untuk sesi penyoalan ataupun questioning ni, 3 orang lah yang akan terlibat secara langsung, iaitu saya sendiri, Encik Badrul, Puan Laili Norani dan juga Puan Nur Ashikin. Ketiga mereka adalah ML. Dan untuk differentiation kita ada 2 orang pembentang ML, iaitu Encik Amiruddin dan juga Puan Nik Al-Mahani ya. Okey, baik. Tak apa, cikgu kita santai petang-petang ni cikgu. Kita jangan sangat sebab kita mungkin mengantuk sebagainya. Tak apa, kita akan buat secara santai tapi sampailah cikgu Okey, kita akan terus slide yang kedua. Okey, ini macam biasa kalau cikgu-cikgu yang dah biasa, inilah peraturan pelibatan kita, isyarat senyap kita cikgu Bila cikgu ada apa-apa nak tanya sebagainya, cikgu boleh tulis di ruangan chat ataupun cikgu buat angkat tangan pada Google Meet cikgu tu. Mungkin ada benda yang cikgu nak tanya terus, terutama sekali pada cikgu baru. Kan dia tak faham tu tanya Okey, peraturan keterlibatan ni kita dah biasa guna. Ada cikgu boleh tengok isyarat tangan kita, isyarat senyap kita, dia angkat tangan senyap. Jadi sekarang ni semua dah tutup mic, jadi semua senyap. Jadi bila diminta untuk beri pendapat baru kita gunakanlah waktu tersebut cikgu Okey, faham? Okey, seterusnya ni. Okey, ini parking lot. Saya rasa bukan sekolah amanah aja ada, semua sekolah di Malaysia menggunakan sistem parking ni. Cuma sekolah amanah kita ada parking lot lah. Sekiranya anda mempunyai sebarang penyoalan ataupun idea untuk diutarakan, namun keadaan tidak mengizinkan, sila tulis pada nota tampal dan lekatkan pada ruangan chat. Ini cikgu pada ruangan chat nanti cikgu boleh tulis apa-apa sahaja untuk dibincangkan pada penghujung sesi. Cikgu pada ruangan chat cikgu, terutama kat cikgu baru yang nak tanya terus, tanya direct terus cikgu. Pada ruangan chat nanti akan ada pasukan daripada moderator Ingat pasukan moderator bukanlah tenaga pengajar tapi pemudah cara untuk membantu saja cikgu Jadi kita sama saja, cuma kami diminta untuk sebagai pemudah cara saja cikgu Kita sama, dia lebih kurang saja. Okey, seterusnya. Okey, sebaik saja tamat modul ini, iaitu modul untuk questioning, penyoalan, anda akan dapat memajukan pembelajaran murid melalui strategi penyoalan yang efektif dan meningkatkan kemahiran penyoalan murid. Sekejap lagi kita tengok strategi penyoalan sama ada sistem tradisional dan juga yang kita guna untuk berpusatkan murid Okey, baik. Anda akan berjaya, iaitu sukses SC kita sekiranya anda dapat yang pertama menyatakan kepentingan penyoalan kepada guru dan murid. Dalam ni kita akan tanya cikgu lah. Kemudian nanti cikgu akan sampaikan pada murid. Itu kita menyatakan kepentingan penyoalan Kenapa kita soal? Itu bahasa mudah dia. Yang kedua, melaksanakan pelbagai strategi penyoalan dalam PDPC. Sekejap lagi kan akan disampaikan oleh sahabat saya, Cikgu Syikin, iaitu jenis-jenis penyoalan yang ada dalam PDPC untuk sekolah amanah. Yang ketiga, membangunkan kemahiran penyoalan murid semasa PDPC. Yang ini kita akan tengok kepada effective questioning atau penyoalan efektif. Okey, baik. Seterusnya, membangunkan penyoalan murid semasa PDPC. Yang ketiga, jadi SC kita pada hujung nanti kita dapat 3 perkara ni. Jadi kita kena perhatikan dululah kita tengok macam mana, adakah kita mampu untuk capai 3 SC kita. Ataupun kita akan dapat SC yang keempat, iaitu SC yang kita tak ada ajar di sini tapi cikgu dapat. Itu kita panggil petak pilihan tu, dia ada di petak yang keempat.
Okey, yang ini cikgu yang ini kita dah belajar sebelum ni. Jadi saya tak nak tekankan sikit ni tentang objektif penyoalan ni. Murid dapat menghubungkan idea baru dengan pembelajaran sebelum ni, membangunkan pandangan, idea dan hilang dia punya skrin. Dan kreativiti yang bebas, melihat masalah daripada sudut yang berbeza, mempraktikkan kemahiran berfikir tinggi, iaitu kita pakai taksonomi belum tu, menerajui pembelajaran. Itu dari segi murid. Yang penting kita kena cikgu dulu dapat cikgu dulu kuasai penyoalan, baru murid boleh dapat. Kalau kita tak menguasai strategi penyoalan, murid akan dapat apa yang kita sampaikan sajalah. Jadi kita kena kuasai sikit supaya kita boleh dapat mentafsir pembelajaran dan pemahaman murid, menambah baik pengajaran, membimbing pembelajaran. Jadi strategi untuk penyoalan ni kita akan tengok sekejap lagi apa yang boleh kita ikuti, apa yang boleh kita praktikkan di dalam kelas. Sebenarnya cikgu kita dah buat dalam kelas cikgu, cuma kadang kita tak susun. Kita contoh penggunaan kita dalam 5W1H, kita pergi Y dulu, kenapa dulu? Sepatutnya kita pergi daripada U dulu ataupun what dulu. Apa dulu? Siapa dahulu? Di mana dahulu? Kenapa dan how, bagaimana. Jadi kita susun. Bila penyusunan kita buat dari segi penyoalan, baru dia akan jadi satu sukun ataupun akan jadi satu jalan cerita yang cantik. Jadi penyoalan pun kita kena ada strategi supaya kelas kita dapat cungkil, kita akan tak dapat tafsir pembelajaran murid tersebut. Dan seterusnya akan dapat menambah baik pengajaran kita, tidak statik saja, iaitu menggunakan traditional punya PDPC. PDPC tradisional ialah kita bercakap 40 minit, murid dengar, kemudian kelas habis. Jadi kita nak tukar, ialah murid yang banyak bercakap, banyak bertanya, kita sebagai pemudah cara, insya-Allah kelas kita akan lebih menyeronokkan. Okey, yang ni saya tak bacalah yang bawah ni. Kita akan terus slide yang seterusnya. Okey cikgu, yang ini cikgu kena tengok untuk PAK 21 pun dia akan tunjukkan slide ini juga. KPM pun ditunjuk slide ini juga, sama saja. Cuma lihat dia lebih detail sedikit. Tapi kalau cikgu tengok yang KPM punya perkongsian sama cikgu, hampir sama. Inilah yang slide yang ditunjukkan. Traditional versus penggunaan soalan berpusatkan murid. Ini cikgu tengok yang kita boleh pakai. Ada masa kita pakai tradisional cikgu, ada masa kita pakai berpusatkan murid. Ya cikgu, contoh dalam kita punya EPDPR sekarang ni banyak kita guna tradisional. Kita je bagi, murid kurang bagi. Jadi kita boleh tukar balik. Murid yang bagi idea, kita bantu, kita pemudah cara kepada murid lah. Lebih banyak murid menyoal, lebih baguslah, lebih baik. Okey cikgu, dialog berpusatkan murid, peserta berinteraksi antara satu sama lain dan memberi sumbangan yang sama rata. Dalam kelas kita cikgu, ada pelajar yang pasif, ada yang sederhana, ada yang sangat baik, bagus. Kalau cikgu tak percaya dalam kelas PDPR cikgu akan tengok pelajar yang aktif sahaja yang akan tanya. Kelas saya ada seorang, saya sebutlah nama dia, ada seorang perkataan Dini. Kenapa Dini? 1, 2. Tengok ada seorang pelajar tu dia memang selalu aktif, selalu bertanya sampai kita kata ini bagi peluang untuk kawan lain untuk bertanya ataupun Dini bertanya pada kawan yang lain. Jadi kita tak nak ada itu, kita nak dalam kelas kita kita boleh kalau murid yang kurang bercakap, ada cara penyoalannya menggunakan seksyen belum ataupun menggunakan aras kemampuan murid. Nanti kita tunjuk seksyen belum ni sebab murid kita nak suruh dia buat sesuatu yang sukar, padahal dia punya level dia hanya pada tahap yang rendah, kita masih boleh untuk menyoal dan mendapatkan jawapan daripada mereka. Okey, seterusnya ni. Ini cikgu faham juga ini ulang balik cikgu ulang balik saja ni. Terus ni. Okey, baik. Dalam bahasakan query, saya nak pergi sekejap je ni, kemudian kita akan pergi pada teknik terus. Guru sebagai penyimpan dan penghantar ilmu pengetahuan ataupun cikgu sebagai pemudah cara, murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka, murid menerapkan apa yang guru sampaikan. Kita hanya ingat juga kita sebagai pemudah cara, yang selebihnya adalah pada murid kita. Okey, mewujudkan peluang untuk murid bertanya. Kita sebagai cikgu, kita wujudkan peluang murid untuk bertanya walaupun soalannya hanya simple,
tetapi ambil soalan yang simple itu, jadikan dia sebagai soalan yang hebat mencabar. Menyoal dengan teliti soalan yang difikirkan dahulu dan bersifat terbuka, open-ended question, menggalakkan murid untuk bertanya soalan kepada satu sama lain. Ini kalau dalam kelas, kalau PBPC biasa, murid akan bertanya satu sama lain. Tapi bila berjadi LO, kita susah nak jumpa ini. Sekarang murid takut nak bertanya. Dia rasa macam susah sikit kan. Jadi kita cuba untuk kali ni, LO yang berempat ni, kita cuba untuk bagi murid bertanya satu sama lain. Saya perasan, LO saya pun kadang-kadang sebelum LO, murid bertanya seolah-olah tiada apa yang berlaku. Macam menjadi rutin. Apabila LO, dia akan jadi statik. Mungkin disebabkan observer di belakang. Jadi kita kelas seronok apabila murid bertanya murid yang lain, cikgu hanya sebagai pemudah cara ataupun penyelesaian masalah. Itu saja kan, cikgu? Okey, seterusnya. Silakan. Okey, rubrik. Yang ini cikgu yang ini saya akan serahkan kepada Maulana ini. Jadi rubrik kompetensi sekolah amanah plus SKPMG 2. Bagi yang sekolah harian biasa, mereka tiada, cikgu-cikgu tak ada rubrik kompetensi sekolah amanah. Cikgu hanya ada SKPMG 2 sahaja. Jadi rubrik kompetensi sekolah amanah dilihat semasa learning observation ataupun semasa buat LO nanti, rubrik ni yang digunakan. Jadi saya tak nak bercakap panjang, saya akan terus serahkan untuk pembentangan rubrik ni kepada Puan Laili Nurani untuk menerangkan dengan lebih lanjut rubrik kompetensi sekolah amanah dan SKPMG 2. Dipersilakan. Okay, terima kasih Encik Badrul. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Okay. Untuk pengetahuan semua guru so termasuk guru-guru baru lah ya. So untuk apabila pencerapan sekolah amanah dibuat, kita ada 14 kompetensi 14 kompetensi yang perlu dinilai lah, maksud semasa cikgu mengajar, pemantauan dilaksanakan mengikut 14 rubrik. So kita ada 14 rubrik. So untuk CPD kita pada hari ini, so kita hanya berfokus kepada penyoalan penyoalan di mana rubrik yang ke-11. Okay. So selepas ni nanti semua ML dia akan kongsikanlah semua rubrik ni 1 hingga 14 ni dalam grup PLC masing-masing. Jadi cikgu baru ke, cikgu lama ke yang masih lagi belum belum faham dan sebagainya, bolehlah berbincang dengan grup ML masing-masing lah ya. Okey. Untuk kompetensi 11 iaitu penyoalan dan kemahiran berfikir. Okey, selalunya soalan penyoalan ni kalau diperhatikanlah, kalau ikut trend semasa, graf semasa penyoalan ni kebanyakan guru dia tak dapat markah yang tinggi lah. Maknanya paling tinggi tu mungkin boleh dapat sampai 3 dan 4 sahaja. Jadi pada tahun ini kita cubalah sedaya upaya yang kita boleh supaya kita dapat semua, kita boleh dapat skor 5, iaitu dari untuk peningkatan lah skor yang ke-5. Okey, so memandangkan kita ni dah tahun ke-6, jadi kita cubalah setakat mana yang boleh. So kita improve bahagian penyoalan. So gunakanlah peluang CPD pada hari ini untuk betul-betul memantapkan pemahaman kita supaya kita dapat skor lah untuk rubrik yang ke-11 ni. Okey, so yang dalam penyoalan ni, yang pertama sekali kalau kita lihat dari segi deskriptor apakah yang perlu ada dalam penyoalan ni, penyoalan efektif ni. Yang pertama sekali cikgu perlu ada menggunakan pelbagai jenis soalan yang bercapah, iaitu tertutup dan juga soalan aras rendah aras rendah dan aras tinggi. Okay, yang pertama maknanya ada pelbagai jenis soalan. Pelbagai jenis soalan maknanya ada soalan aras rendah dan juga ada soalan aras tinggi. So nanti Cikgu Nashikin akan perjelaskan lebih lanjut lah. Cuma saya kalau sini saya boleh bagi contoh lah. Okay, kalau soalan aras rendah, contohnya soalan tertutup ni kebanyakannya ialah soalan aras rendah. Okay, contoh soalan aras rendah ni soalan yang
terhad jawapan dia. Contohnya apa? Siapakah? Apakah? Contohnya ini apa? So jawapan dia kalau contoh macam ni, ini air. So dia tak ada jawapan lain dah. Itu ialah tertutup lah. So kalau kita kata apakah fotosintesis? Jawapan dia straight, dia fakta. Tapi kalau kita kata bercapah, dia lebih. Contoh kita kata jelaskan bagaimana proses fotosintesis itu berlaku. Wajarkan. Okay, so maknanya dia ada dari segi kita panggil dia punya penjelasan jawapan tu. So itu ialah bercapah. Jadi yang pertama kena ingat dalam untuk penyoalan mesti ada pelbagai jenis soalan. Yang kedua dia mesti ada masa menunggu. Selalunya kalau pengalaman lepas-lepas bila kita mencerap cikgu, kebanyakan guru ni dia terlupa untuk bagi masa menunggu. So bila masa menunggu tu tak ada, untuk yang rubrik bahagian skor kita yang ketiga tu, pengukuhan tu, dia dah tak dapat dah skor 3 situ. Sebab dalam skor 3 nanti kita tengok one by one. So dalam skor 3 tu dia ada masa menunggu. Jadi mesti ada masa menunggu. Masa menunggu ni maksudnya bila kita ajukan soalan, berikan masa untuk murid berfikir. Berikan masa untuk murid berfikir. Contoh kalau kita dah bagi satu soalan, okey, cikgu bagi masa dalam masa 1 minit semua berfikir. Jadi kita bagi peluang semua murid berfikir. Bukan kata bagi, maksudnya kalau kita tak bagi peluang murid berfikir, bagi masa untuk berfikir, hanya murid yang pandai sajalah yang akan memberikan jawapan. Jadi murid lain dia tak payah fikir dah. Sebab dia dah ada jawapan daripada kawan dia. So pentingnya masa menunggu. Dan perkara yang ketiga ialah kita mengagihkan soalan kepada semua murid dalam bilik darjah. Ini satu lagi. Sebab nanti kita akan tengok perkaitan dia dengan SKPMG iaitu penglibatan murid yang aktif. Okay? So kita tak nak sebahagian murid sahaja diberi peluang untuk menjawab ataupun kita hanya tanya murid yang pandai saja. So murid yang tak pandai ni kita tak payah tanyalah sebab bila dia tak jawab, jadi pemantau pun tengok mungkin kelas ni pasif dan sebagainya. So kita rasa macam takut diberi markah yang rendah oleh pemantau sebab kalau kita tanya murid-murid yang lemah. Okey, so sekarang ni untuk bagaimana cara kita nak mengagihkan soalan pada semua murid dalam bilik darjah, kita ada pelbagai cara. Yang pertama kita boleh gunakan dengan bantuan ICT. Maknanya cara kita nak buat soalan ni kita boleh gunakan macam hari tu kita dah pernah belajar apa kita panggil kelas dojo. Ingat lagi tak kelas dojo? Yang kita klik tu dia keluar nama secara random kan. Kemudian yang kedua kita boleh guna juga dalam aplikasi Google Classroom pun ada. Kemudian kita boleh guna flashcard, kita boleh guna mini whiteboard dan kita boleh guna biasanya kalau kita guna strategi no hand lah. Dengan kata lain memang kita guna strategi no hand. Yang kita guna batang aiskrim ke ataupun kita guna kad yang ada nama kan. Kita ambil daripada kelas. So guru-guru kelas ke, guru subjek ke, biasa kita biasakan, kita amalkan apabila kita nak tanya murid kita gunakan kaedah ni supaya semua murid diberi hak yang sama rata lah, penglibatan semua murid. Jadi dia tak tahu siapa yang akan ditanya. Maknanya semua murid dia akan bersedia lah. Jadi yang paling penting untuk penyoalan mesti ada 3 kriteria ni. Okay, saya ulang balik. Pelbagai jenis soalan. Yang kedua dia mesti ada masa menunggu. Dan yang ketiga dia mesti pengagihan soalan kepada semua murid secara sama rata lah. Okay. So untuk rubrik ni kita ada 5 rubrik. So selalunya cikgu macam saya sebut tadi lah. Kalau boleh untuk tahun ke-6 ni kita nak semua cikgu, semua rubrik kita dapat 4 dan 5. Cuba dapat 4 dan 5. Sebab yang 1, 2, 3 tu basic, asas sahaja. Jadi walau bagaimanapun, kita tengok jugalah rubrik yang pertama ni. Okey, yang pertama ni, guru menguasai pengajaran dengan kebanyakan soalan yang diberikan adalah jenis tertutup ataupun soalan yang disediakan oleh guru sendiri. Jadi kalau kita selalu tanya soalan yang tertutup, apakah, siapakah, mengapakah dah mungkin dah jadi arah lain lah. Jadi kalau cikgu tanya soalan-soalan yang tertutup, yang soalan tu tertutup sampai situ je. Jadi dia tak adalah nak mencungkil mencungkil pemahaman murid. Jadi kalau selalu soalan cikgu bagi soalan-soalan tertutup, biasanya cikgu akan dapat 1 lah. Jawapan murid pun terhad yang berpandukan jawapan keseluruhan kelas. Adakah ais ini akan menjadi air? Ya, ya tidak. Tertutup lah tu. Okey. Kedua,
Kalau kedua pula, guru bertanya soalan bercapah dan soalan tertutup yang terhad. Yang terhad ni maksudnya sikit je. Tanya sikit je. Kemudian sebahagian menggunakan soalan lanjutan. Adalah sikit tanya, mengapa, berikan penjelasan anda. Okey, kemudian yang ketiga, sebahagian murid diberi peluang untuk menjawab soalan. Maknanya dia tak guna teknik no hand tadi. Dia tanya nama tapi asyik murid yang sama. Kita boleh perhatikan kita nampak murid yang sama je dia tanya. So itu kita kata tidak semua murid diberi peluang. Jadi kalau cikgu buat macam tu, cikgu mungkin dapat 2 lah. Okey. Macam mana nak dapat 3? 3 ni guru menggunakan kedua-dua soalan tertutup, bercapah. Maksudnya dia guna kedua-dua soalan. Ada aras tinggi, ada aras rendah. Sebenarnya soalan ni, nanti kita akan belajar memformulasi soalan ni. Kejap lagi Puan Syuki akan sebut. Bagaimana kita gunakan soalan rendah, dia akan jadi soalan rendah, dia akan pergi ke soalan yang lebih tinggi. Cikgu tak ada masalah. Memang kita belajar dari dulu pun kita praktikal pun kan. Memang kita kena mula dengan soalan yang aras rendah. Kita tak tanya soalan aras tinggi dulu. Kita tanya aras rendah, so dia akan mencungkil seterusnya pergi ke aras yang lebih tinggi. Okey, kemudian soalan lanjutan digunakan untuk membangunkan pemikiran murid. Okey, cikgu perlu juga ada soalan lanjutan supaya murid kita faham apa yang kita nak belajar. Kalau kita ada soalan lanjutan, maknanya kita cungkil idea murid tu bagaimana, apa lagi yang dia nak tahu, apa lagi yang dia kena tahu. Soalan lanjutan ni macam soalan mencungkil. Mencungkil. Jadi kita ada juga teknik strategi bagaimana kita nak buat soalan mencungkil nanti. Okey? Kemudian seterusnya ialah masa menunggu. Yang ni lah saya kata tadi. Kalau cikgu tak bagi masa menunggu, automatik cikgu akan pergi pada skor 2. So skor 3 dia mesti ada masa menunggu. Jadi cikgu kena ingat setiap kali cikgu bagi soalan, jangan satu nafas, terus saja. Okey, siapa nak jawab? Tak boleh. Biarkan dulu 1 minit, saya bagi masa untuk semua berfikir. Saya bagi masa menunggu. Okey, supaya apa tadi rasionalnya, supaya semua murid bersedia dengan jawapan masing-masing. Okey, beberapa teknik digunakan untuk memastikan murid mempunyai peluang untuk menjawab soalan. Macam tadi, kalau cikgu guna ICT, cikgu dapat kelebihan dari segi penggunaan sumber. Sumber cikgu boleh guna kelas dojo. Tapi perancangan dari segi masa tu cikgu kena atur lah. Maksudnya pengurusan masa tu kena perhatikan betul-betul lah, kena adjust Jadi kalau sini, kalau cikgu nak guna nak guna dari segi yang ketiga yang kita nak bagi semua murid dapat peluang menjawab ni, bolehlah pelbagai teknik. Flashcard ke, okey, maksudnya kalau nak guna ICT tadi, boleh guna kelas dojo, boleh guna Google Classroom, okey. So untuk yang ketiga ni paling penting, kata kunci dia mesti ada masa menunggu, dia mesti ada teknik yang kita guna supaya semua murid dapat jawab, penyertaan semua murid. Dan cikgu guna pelbagai jenis soalan dekat situ. Okey. So seterusnya untuk skor yang keempat, guru menggunakan pelbagai jenis soalan dengan konsisten untuk merangsang pemikiran murid dan mendapatkan lebih banyak jawapan. So yang ni sebenarnya kalau kita nak guna konsisten, maknanya soalan tu dia mesti ada di bahagian awal. Awal tu soalan set indusi. Dia berhubung kait dengan aktiviti, masa cikgu buat aktiviti di pertengahan dan diakhiri dengan plenary. So kita kata konsisten lah tu. Soalan tu sentiasa ditanya, dicungkil daripada awal sehingga akhir PDPC kita. So yang kalau di sini kita ada aktiviti hot seat. Aktiviti hot seat ni kita boleh juga guna. Tapi di sini kalau cikgu nak guna aktiviti hot seat, cikgu kena dari segi perancangan masa, cikgu kena betul-betul lah. Tengok dari segi masa. Aktiviti hot seat ni maksudnya macam seorang murid, kita panggil seorang murid yang mahir, yang pakar, letak di depan ke atau berdiri di tempat dia, semua murid tanya dia atau dia boleh tanya murid lain. So maksudnya berlakunya situ banyaklah berlaku penyoalan dekat situ. Okay, so hot seat ni saya cuma nak bagi share sajalah. Aktiviti hot seat ni dia kena biasakan. Dia jangan hari yang kita nak buat, hari tu baru nak buat, so memang akan jadi kaku lah. Dia kena selalu kita amalkan lah. Okay. Yang kedua ialah guru menggunakan soalan lanjutan dan soalan disediakan berdasarkan respon murid. Yang ni yang saya kata tadi, yang kita boleh guna teknik yang ni Puan Syikin akan explain lebih detail nanti. Soalan yang berdasarkan respon murid ni kita guna strategi pause,
bounce dan pounce. Di mana murid ni jawab soalan, kemudian murid B tambah, kemudian dia boleh tanya lagi soalan lain. Maknanya murid sendiri yang akan bertanya dan akan tambah jawapan. Jadi guru ni sebagai pesi sahaja yang akan bantu memperbetulkan mana-mana jawapan murid. Maksudnya murid itu sendiri saling memberi jawapan, saling memberi pendapat, memberi maklum balas berdasarkan respon kawan-kawan dia sendiri. Okey. So yang kelima ialah soalan disasarkan dengan baik kepada semua murid. Masih lagi penggunaan no hand ataupun apa cara yang kita gunakan supaya penyertaan murid ataupun murid diberi peluang sama rata lah. Okey, jadi untuk yang keempat, bagaimana cara kita nak dapat yang keempat? Kata kunci dia ialah penyoalan itu secara konsisten, ada 3 bahagian, seinduksi, kandungan dan juga plenary. Kemudian ada soalan murid memberi respon dan kita bincangkan dari respon murid tadi. Jadi dia tak kaku lah, dia tak jadilah cikgu tanya tutup terus macam tu. So dia berbincang berdasarkan maklum balas murid tadi. Okey, kemudian mesti ada jugalah teknik yang kita kata tadi, penyertaan semua murid. Yang kelima, okey, bagaimana kita nak dapat yang kelima? Kelima ni dia dah jadi self independence dah. Murid tu sendiri boleh berdikari. Sebab kalau biasanya untuk yang peringkat yang kelima ni, kalau sekolah amanah, memang dia semua murid boleh buat sendiri. Jadi yang kelima ni, dia sebenarnya walaupun murid boleh buat sendiri, dia sebenarnya kita boleh buat, murid kita boleh buat. Kalau kita selalu amalkan so macam mana caranya? Murid itu sendiri boleh menghasilkan soalan mereka sendiri secara individu yang merangsang perbincangan antara murid dan untuk lebih mendalami pembelajaran mereka. Okey, contohnya lah kalau saya boleh share. Okey, selalunya kalau kita suruh murid present kan, bila murid present, biasanya kita bagi peluang murid lain tanya. Sama jugalah kalau untuk soalan ni, kalau kita kata kumpulan yang bentang tu, dia sendiri boleh sediakan soalan. Dia boleh sediakan soalan siap-siap. Jadi bila saja katakan bila open pada kawan-kawan dah tak tanya dah, maksudnya dia tak ada soalan. Jadi kumpulan pembentang itu sendiri yang akan bertanya murid-murid. Jadi daripada situ, soalan situ dia bincangkan. Itulah yang kita nampak murid itu berdikari. Maksudnya soalan tu menjurus kepada skop pembelajaran pada hari itulah. Boleh? Okay, so kata kunci untuk yang kelima, murid boleh menghasilkan soalan sendiri dan dibincangkan secara mendalam. Okay, so maknanya murid kita boleh nampaklah dia berdikari di situ. Okay, so dalam tulisan merah tu kalau cikgu tengok, dia boleh pelbagai lah. Kalau kita tak boleh lagi nak buat dalam bentuk kumpulan, so kita boleh buat dalam menggunakan mini whiteboard, parking lot, okay. Itulah cara dia. Okay, so setakat ni untuk skor yang kelima. So insyaAllah lah kita cuba yang terbaik supaya kita semua dapat skor 4 dan 5. Okay. Okay, seterusnya kita tengok apakah kaitan rubrik sekolah amanah ni dengan SKPMG 2? Okay, so kalau bukan sekolah amanah, selalunya cikgu akan dinilai berdasarkan SKPMG 2. Dan semua guru selalunya memang kita akan dinilai pada standard yang keempat, iaitu PDPC, pengajaran dan pemudahcaraan. Okay, ma'am. Okay, so untuk pengetahuan cikgu jugalah. Jadi bila kita buat pencerapan sekolah amanah ni, sebenarnya dia 2 in 1 tau. Dia 2 in 1 maksudnya dalam masa yang sama kita nilai juga cikgu berdasarkan SKPMG 2 ni. Okay, sebab itulah kalau kita ikut rubrik sekolah amanah ni, dia lebih daripada maksudnya dia dah merangkumi semua dalam SKPMG 2 ni. Okay, so kita tengok hubung kait dia, maknanya untuk guru kita ada standard yang keempat, iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan, pencerapan PDPC. Jadi bila kita buat LO, dalam masa yang sama pencerap akan isi 2 borang, satu borang sekolah amanah dan satu lagi borang SKPMG. Okay, SKPMG 2 lah. Okay, untuk PDPC tadi kita ada 6 aspek. Dalam PDPC kita ada 6 aspek, iaitu guru sebagai perancang. So guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong, guru sebagai penilai
dan murid sebagai pembelajar aktif. Okey, semua ni ada dalam rubrik sekolah amanah. Okey, so yang untuk kita punya penyoalan tadi, kita tengok untuk penyoalan apa yang aspek mana yang ada berkait dengan rubrik yang ke-11 tadi, iaitu penyoalan efektif tadi. Next ni. Okey, so kita tengok sini. Jadi untuk peranan guru terhadap pembelajaran aktif murid, kalau kita tengok hubung kait dia memang sangat jelas. Okey, guru sebagai pendorong. Guru sebagai pendorong maksudnya guru mendorong murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran. Kemudian murid pula, murid sebagai pembelajar aktif. So kita nampak situ ada kesinambungan antara guru dan murid. Di mana kita boleh lihat dari segi penyoalan dekat sini. Okay, so guru mendorong murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan, guru merangsang murid berkomunikasi. Jadi murid pun, kalau kita tengok arrow, murid berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran. Saya rasa tak ada murid yang tak berkomunikasi, kecuali lah kalau ada sekolah pendidikan khas. Mesti akan berkomunikasi. Masih lagi dalam keadaan penjarakan sosial. Okey, yang kedua. Kalau kita tengok yang kedua, merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran. So macam mana? Murid pun bila kita rangsang untuk aktiviti kolaboratif dia, maksudnya merangsang sini dari segi cikgu bagi pemudah cara lah, bagi arahan, bagi step dan sebagainya. So macam mana murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kolaboratif. Okey, kemudian yang ketiga, soalan ni, guru mengemukakan soalan menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif. Yang ni yang kita kata tadi, penyoalan tadi. So di mana murid memberi respon berkaitan isi pelajaran. So guru tanya soalan, murid memberi respon. Dan juga murid memberi respon yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif berdasarkan isi pelajaran. Yang ni yang tadi yang kita kata soalan mencapah tadi. Soalan mencungkil dan soalan mencapah. So itu soalan ni menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif. Tengok dalam masa yang sama kita boleh terus guru pendorong dan juga murid pembelajar aktif ni dalam masa serentak sekali. Kemudian kita tengok yang keempat, guru mengajukan soalan ataupun mewujudkan situasi yang menjurus ke arah membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Jadi macam mana? So murid mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan harian mereka berdasarkan pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid. Okey. So, dan juga murid dapat membuat keputusan atau dapat menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti pembelajaran. Okey, kemudian yang seterusnya kalau ikutkan yang 5 ni, mewujudkan peluang untuk murid memimpin. Yang memimpin ni sebenarnya apa yang kita buat dalam kelas, kita bagi tugas. Yang kita bagi tugas kepada murid. Dalam satu grup ada ketua kumpulan, ada pencatat, perumus, penjaga masa. Itu yang kita bagi peranan kepada murid. Kita bagi peluang dia memimpin. Okey, yang keenam, guru menggalakkan murid mengemukakan soalan. Yang ni yang saya kata tadi. Kalau murid dapat mengemukakan soalan, so maksudnya kita dah dapat skor 5 tadi dalam rubrik tadi. Okey? So murid mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran. So soalan-soalan yang diberi oleh murid tu sebenarnya dia dah mula faham dan mula ada jana idea dia dah menjurus ke arah PDP ataupun skop yang pembelajaran kita pada hari itulah. Okey. Dan last kali ni kalau kita tengok menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri. Yang ni kendiri ni belajar akses kendiri lah. Yang ni so maksudnya apa yang saya boleh rumuskan di sini, okey, penyoalan efektif ni kita ada dua aspek yang kita akan linkkan dengan SKPMG 2 untuk PDPC ni. Okey, so maksudnya kalau cikgu dapat skor tinggi untuk rubrik 11, InsyaAllah untuk SKPMG 2 4.41 dan juga 4.61 ni pun cikgu akan dapat markah yang tinggi lah. Okey. So itu sajalah daripada saya. So minta maaf lah kalau ada tersilap kata dan sebagainya. Okey, so seterusnya saya pass kepada Cikgu Nasyikin. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nak kata saya sebagai ML ni baru tahun ni tahun kedua. So
sama-sama lah kita belajar sama-sama kita flashback balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Sekejap, bateri. Ya. Okay. Sebenarnya ke dalam teknik penyoalan, ada 4 strategi. Yang pertama ialah memformulasi soalan. Biasa ni yang tadi Puan Lali dah cakap dah. Formulasi tu maksudnya kita bermula dengan soalan yang lebih rendah, aras rendah. Contoh bila tanya, ni apa? Handphone. Warna apa? Biru. Maknanya jawapan tu memang kita boleh nampak. Contoh kita pergi pula kepada soalan yang lebih tinggi. Itu dikira sebagai aras tertutup lah, soalan rendah. Bila tanya, apakah kegunaan handphone? Soalan apakah juga, tapi dia boleh menjadi lebih daripada satu jawapan. Contoh, handphone ni digunakan untuk, ada budak jawab, untuk call, untuk WhatsApp, untuk apa lagi? Untuk Telegram, untuk Facebook, untuk media sosial. Itu maknanya soalannya lebih mempunyai banyak jawapan daripada soalan kita. Walaupun soalan dia apakah, tapi jawapan tu lebih banyak yang boleh diterima. Soalan aras tinggi juga selalunya bercapah. Macam itulah. Awak setuju tak telefon ni boleh hanya digunakan untuk call sahaja? Tak cikgu, saya guna telefon ni untuk tengok YouTube. Ada jawapan-jawapan lain. Dan namun soalan dia, baca kat sini ya. Namun soalan tertutup boleh menjadi prompt ataupun contoh kepada aras pemikiran. Saya bagi contoh yang ada dekat sini. Adakah tumbuhan termasuk dalam golongan benda hidup ataupun bukan hidup? Nak jawab jawapan apa ni, tumbuhan hidup ke tak hidup? Dia macam gerak statik kat situ je. Kalau setengah, kalau budak tadika tu mungkin dia cakap tumbuhan tu tak hidup sebab tak boleh gerak. Mungkin dalam pemikiran itu benda tumbuhan tu, benda hidup tu boleh bergerak. So kalau kita, aras pelajar yang lebih cerdik, lebih tahap lebih tinggi, dia dah boleh fikir, tumbuhan tu pun benda hidup. Tinggi jelaskan. Dah. Terus. Kita tengok sebenarnya semua masa dekat universiti semua dah belajar benda ni. Taksonomi Bloom. Mesti ada. Ada 6 peringkat aras pemikiran, iaitu yang pertama ialah mengingat. Mengingat semula fakta. Apa yang cikgu ajar itu mengingat semula. Bila dia boleh ingat, contoh apa yang saya nak bagi ya. Contoh, bilakah tarikh kemerdekaan? Bila? 31 Ogos 1957. Menerangkan konsep atau fakta ataupun konsep. Dia boleh jelaskan lebih detail lagi. Kita merdeka pada 31 Ogos 1957 daripada tangan penjajah. Tangan penjajah. Tambah sikit. Menggunakan fakta dengan cara dan konteks yang baru. Ini mungkin dia boleh kaitkan fakta tu dengan perkara yang baru. Mengapa mengapa kita boleh mencapai kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Dia merdeka juga, tapi mengapa boleh capai kemerdekaan tanpa berperang? Macam negara-negara lain. Itu lebih tinggi sebenarnya. Dan yang seterusnya menganalisis. Memecah maklumat supaya ia menjadi lebih ringkas. Analisis ni mungkin dia boleh capai contoh kita merdeka daripada 1957 daripada British. Kenapa? Sebab Tengku Abdul Rahman telah pergi ke London untuk mengadakan rundingan kemerdekaan. Dia boleh huraikan lagi bagaimana kita boleh merdeka. Menilai sesuatu kenyataan ataupun idea. Menilai ni mungkin murid boleh memberi penilaian. Kenapa bila kita merdeka, apa yang kita dapat? Jika kita tak merdeka, apa yang berlaku kat kita sekarang? Itu contohlah. Dia boleh kaitkan dengan keadaan semasa. Dan yang terakhir, membentuk idea baru ataupun memberi pandangan. Biasanya mencipta ni boleh memberi pandangan. Maknanya dia ada idea dia sendiri.
Ini kalau masuk dalam petak tu dia boleh SC yang keempat lah, dia boleh dapat pengetahuan yang baru ataupun SC yang nombor 4 lah. Okey. Okey, strategi yang kedua. Okey, ini yang biasa kalau kita observe, saya bawa ada pengalaman 2-3 orang yang saya observe. Okey, ni pengalaman saya jugalah. Okey, bila kita tanya soalan tu, kita rasa nak cepat. Budak ni nak jawab. Okey, Amar, apa jawapan dia? Memang kita kalau boleh nak terus jawapan daripada pelajar. Okey, ini kena betul-betul praktis lah, sebab kadang-kadang bila kita nak observe orang tengok kita akan jadi kalut, kita akan jadi jadi tak tentu jugalah, walaupun dah berpengalaman tapi risau tu ada. Okay, so masa menunggu ni sangat penting, walaupun 10 saat, 20 saat, 30 saat, okay, itu diberi masa, walaupun kita contoh jawapan senang. Okay, apa ini? Handphone. Okay, 10 saat tu cukup, 5 saat tu cukup. Okay, tapi tengok bergantung juga masa menunggu tu kepada tahap aras soalan. Okey, ini balik kepada rubrik untuk penyoalan ni ialah di aras 3. Kalau kita start skor 3, bila kita tak ada masa menunggu ni, dia akan jatuh ke skor kedua. Walaupun soalan kita tu hebat macam mana pun, bercapah macam mana pun, kalau tak ada masa menunggu, dia akan berbalik kepada skor kedua. So hati-hati dengan masa menunggu. Okey, macam Cikgu Laili cakap tadi, jangan memberi soalan dalam satu nafas. Ni saya lah ni. Memang saya jenis kalut nak cepat. Okey, dan pengalaman sendiri, saya tak cerita orang, saya cerita sendiri. Okey, dan kumpulkan beberapa jawapan, walaupun jawapan pertama tu dia dah betul dah. Okey, biar dulu, relax dulu. Okey, contoh ni handphone. Okay, ada tak Ahmad, betul tak dia cakap handphone? Mungkin ada idea yang lain daripada jawapan-jawapan pelajar-pelajar yang lain. Mungkin boleh jadi lebih baik ataupun jawapan pertama tu kita dah boleh terima. Okay, ingatlah satu kelas tu tak semuanya berfikiran sama. Ada yang jenis pick up sikit, ada yang jenis slow sikit. So cikgu lebih kenal lah anak murid cikgu macam mana. So apa-apa pun kesimpulannya, masa menunggu tu sangat penting, walaupun 10 saat bergantung pada soalan lah. Kalau soalan susah lagi, bagilah 1 minit. Okay, next. Okay, strategi yang ketiga. Okay, soalan mencungkil. Okay, soalan mencungkil ni biasanya kita bila pelajar dah bagi jawapan, okay, kita akan tanya lagi sampailah jawapan tu yang kita nak. Selalu macam tu lah. Yang kita nak tu, okay, baru kita puas hati, okay, baru boleh pergi soalan seterusnya. Okay, ketika menyoal soalan mencukil jawapan daripada murid, okay, fikir dengan mendalam sebelum memberikan jawapan yang pertama. Okay, jangan mengharapkan mereka bersedia dengan jawapan. Mungkin kita soalan kita tu mungkin budak tak boleh nak tangkap ataupun budak tak boleh nak apa soalan ni memang tak faham. Okay, cuba bawa mereka ke arah jawapan yang kita nak. Okay, contohnya, ini contoh kalau soalan susah bagaimanakah kemerdekaan memberi impak kepada masyarakat Malaysia? Okay, kalau kelas hujung bagi soalannya tu memang payah sikit lah dia nak jawab. Kalau tanya soalan bila mereka, mungkin mereka boleh ingat. Okay, so budak memang tak jawab. Okay, cuba bagi soalan yang turun sikit dia punya arah soalan dia. Okay, Asmi, okay, kalau awak merdeka sekarang, awak lahir keadaan merdeka, apa yang awak rasa? Mungkin permudahkan soalan dengan keadaan kelas tu lah. Okay, so cuba bawa mereka ke jawapan yang kita nak. Tanya cungkil, lepas tu kalau tak dapat dia turun sikit. Okay, bila dah dapat kita naik balik soalan tu. Okay, dan jangan mengharapkan jawapan yang ya atau tidak dan membuat murid membuat justifikasi ataupun menilai. Okay, ini bergantung kepada kelas lah. Kalau kelas yang okey tak ada masalah. Cuma kalau kelas yang rendah ni mungkin dia tak boleh nak fikir pun soalan bagaimanakah contohnya bagaimanakah mereka kemerdekaan dari Great Britain memberi impak kepada masyarakat Malaysia. Okay, dia tak cakap. Yang dia tahu okey merdeka
bebas, tak ada penjajah. Okey. Itu je yang jawapan yang mungkin yang boleh diberikan. Okey. Kalau murid yang lebih hebat, okey, saya merasa kebebasan ni boleh belajar dengan lebih baik tanpa tekanan daripada sebarang pihak. Mungkin kalau kita masih tak merdeka, saya tak boleh bersekolah. Okey, dia boleh nampak apa yang di sebalik kemerdekaan tu. Okey, dan memberi butiran lebih lanjut. Okey, tanya soalan. Okey, bila kita tanya soalan, macam Cikgu Laili tanya tadi, janganlah tanya soalan yang terus susah. Bagaimanakah? Mungkin apa cikgu ni tiba-tiba je bagaimanakah. Okey, tanya soalan lebih rendah dulu. Okey, bila? Contoh apa? Okey, kita hari ni tak baca, okey, kemerdekaan. Contoh, bila kita merdeka? Okey, 31 Ogos. Saya maaf cikgu sejarah kan, tanya yang tu je lah. Okey, lepas tu, daripada mana kita dapat kemerdekaan? Okey, lepas tu lebih susah sikit. Okey, siapa yang terlibat dengan rundingan kemerdekaan? Okey, bagaimana Tengku Abdul Rahman mendapatkan kemerdekaan? Okey, satu step. Okey, mungkin kalau soalan budak yang dah pandai tu dia tak payah ganda, soalan tu memang ada dah jawapan dia. So, kita boleh, tapi ikut by step jugalah, tapi bergantung kepada keadaan murid lah. Sebab tu setiap kelas ni dia tak sama cara kita mengajar. Okey, ini strategi yang keempat, dan habis dah strategi. Okey, yang ni tak lepas Cikgu Nurul Ain lah. Okey, menggunakan teknik ni sampai di video kan. Jangan buat muka juga. Bangga lah. Kenapa? Ada ni. Okey. Okey, sorry ya. Tiba je tu. Okey, soalan ni teknik pause, bounce and pounce. Okey. Pause ni ajukan soalan. Okey, soalan apakah? Okey, contoh bagilah soalan apa-apa. Okey, pause ni apa? Pause ni masa menunggu tadilah. Okey, hitung sampai 10. Okey, kalau tak nak tunggu seminit pun sampai 10 ataupun 5 pun dah cukup. Janji kita masa LO tu ataupun masa dalam kelas, bila kita, okey, cikgu bagi 5 saat. Walaupun 5 saat cakap benda tu, itu yang observer nak dengar. Tu ada masa menunggu. Jangan lupa cakap. Okey. So, bila dah menunggu, okey, pelajar A jawab jawapan A. Contoh, jawapan, okey, apakah ni? Okey, karbohidrat. Okey, soalan apa? Awak dah makan hari ni? Okey, dah makan apa? Makan nasi. Okey, kita tanya pelajar A, okey, nasi ni untuk apa? Untuk memberikan tenaga. Okey, awak setuju tak kalau makan nasi tu dapat tenaga? Tanya pula pelajar B. Okey, setuju cikgu. Okey, dah setuju. Okey, awak kalau makan nasi je ada tenaga. Kalau makan benda lain ada tenaga tak? Ada cikgu, roti. Roti juga sebagai karbohidrat. Okey. Beralih pula kepada jawapan pelajar B. Okey. Okey, so mungkin soalan kita tu boleh menjadi jawapan kepada pelajar B, pelajar C, mungkin boleh sampai ke pelajar D. Okey, cuba kaitkan, pandu mereka ke arah jawapan yang betul yang kita nak tu. Okey, so teknik ni sebenarnya semua orang dah buat dalam kelas. Cuma mungkin kita tak sebutlah teknik ni. Okey, saya yakin cikgu ni, cikgu yang saya observe tu memang dia ada. Dia akan pandukan murid ke arah jawapan yang kita nak tu, yang last kali tu, baru kita puas hati kan. Lagi budak tak jawab jawapan yang kita nak tu, mungkin kita akan tanya sampai dia dah jawab. Walaupun agak lama sikit lah. Okey, selalunya bila kita tanya soalan ni? Okey, agak-agak kita selalu kita tanya soalan. Okey, macam Cikgu Laili cakap, pada awal, pertengahan dan akhir sekali. Biasanya penutup itulah yang kita akan soalannya bertubi-tubi sampai tak cukup, tak ada waiting time dah. Saya cakap, saya buat. Okey, so itu dalam kelas lah. Cuma saya harapkan cikgu-cikgu ni masa menunggu tu penting. Kalau kita tak ada masa menunggu, dia akan jatuh ke rubrik yang kedua. Walaupun soalan kita yang bercapah bagaimanapun, masa menunggu tu sangat penting. Okey,
So strategi-strategi yang digunakan ni yang dibentang ni harap dapat membantulah. Saya yakin semua orang dah tahu cuma strategi ni dah buat pun dalam kelas. Cuma nama je. Okey. Okey, ada cikgu lain nak tambah sikit. Okey, cuma saya nak tambah sikit. Cikgu kalau masih ingat lagi untuk AFL So AFL, dalam AF salah satu ciri AFL ialah penyoalan. Macam mana kita nak access learning, access for learning tu. So cara penyoalan daripada penyoalan yang di akhir sekali plenary tu, bila kita tanya soalan sebenarnya dia dah jadi AFL dalam masa yang sama. So maksudnya kita boleh access pembelajaran murid hari itu, adakah dia berjaya atau tidak. Jadi cikgu apply lah betul-betul penyoalan ni. So dalam masa yang sama kita pun capai AFL. Okey, itu saja tambahan dari saya. Okey, ni question ini berhubung dengan AFL, berkait lah. Okey, okey, seterusnya kita kembali kepada Encik Badrul. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Nur Ashikin dan juga Puan Laili Nurani. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Cikgu Amiruddin untuk differentiation ataupun pembezaan. Cikgu, kenapa kita ulang balik untuk questioning ni? Ini adalah digunakan untuk 19 hari bulan nanti. 19 hari bulan 4 nanti kita akan ada LO, Learning Observation, yang dah biasa dia tahu. Jadi kita nak ada 4 elemen dalam LO kita, iaitu questioning, differentiation, AFL dan CL diterapkan dalam PDPC kita nanti. Sebab kita dah buat secara bersemuka. LO kita secara bersemuka dan dinilai untuk LO pertama dan LO kedua. Jadi pada hujung nanti selepas Cikgu Amir terangkan tentang differentiation, akan dibentangkan lesson plan, real lesson plan ataupun lesson plan yang sebenar. Ada 2 lesson plan yang sebenar yang akan ditayangkan pada cikgu macam mana cikgu nak menyusun questioning dan differentiation. CL dan juga AFL kita tak sentuh sangat cikgu kita sentuh dua hari ni, kalau tidak panjang nanti. Jadi kita akan tengok pada akhir nanti Cikgu Amir akan tunjukkan lesson plan yang sebenar, macam mana kita nak menulis, macam mana kita nak buat jalan cerita untuk lesson plan kita supaya kita dapat kuasai semua rubrik-rubrik yang telah dibentangkan tadi. Okey, saya akan serahkan kepada Cikgu Amir untuk differentiation. Okey. Okey, Cikgu Amir akan sambung untuk differentiation ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum dan selamat petang semua. SLT dan MS dan okey, saya akan menyambung bagi modul berkenaan dengan pembezaan. Okey, pembezaan iaitu modul yang kedua pada petang ini. Okey, sebenarnya pembezaan ini saya yakin cikgu-cikgu semua telah melakukan, sama ada di sekolah amanah maupun yang tidak amanah. Betul lah. Okey. Sebab apa? Sebab pembezaan ni kalau yang sebagai contoh cikgu yang bahasa Melayu, sebagai contoh di sekolah kami ni saya pernah pergi kursus, Cikgu Fairuz pernah pergi kursus, Cikgu Hidayah Muhammad Zain pernah pergi kursus berkenaan dengan terbeza. So mungkin Cikgu Saunah pun pernah pergi kursus berkenaan dengan terbeza itu. Itu untuk bahasa Melayu. Mungkin dalam bidang-bidang lain saya rasa mungkin ada pergi berkenaan dengan pembezaan. Sebab itu datanya daripada KPM turun ke bawah sampai ke sekolah-sekolah, sama ada sekolah amanah, sekolah transformasi dan sebagainya. Okey. Cuma saya nak petik sedikit ataupun nak sambung sedikit kata-kata Puan Laili tadi berkenaan dengan penyoalan dan AFL. Sebenarnya AFL, penyoalan dan pembezaan seibu sebapa. Maksudnya ada kaitan. Dia tak boleh putus 3 benda tu. AFL, penyoalan, pembezaan itu seibu sebapa. Apabila seibu sebapa kita tak boleh tinggalkan lebih-lebih lagi dalam kita punya PDPC. Mungkin kalau PDPC biasa mungkin kita aplikasikan penyoalan. Mungkin LO kita nak aplikasikan ketiga-tiga benda ini lagi bagus. Okey? Itu dia katakan sebab dalam AFL dia ada 4 benda. Dalam AFL ada 4 elemen iaitu yang Puan Laili sentuh tadi ialah penyoalan, yang kedua maklum balas, yang ketiga penilaian dan yang keempat ialah LO dan SC.
Itu yang ada 4 ada dalam AFL. AFL tu ialah cikgu Assessment for Learning. Bila saya sebut AFL ialah Assessment for Learning, penilaian untuk PDP kita. Okey? Itu sepintas lalu. Sepintas lalu berkenaan dengan pembezaan AFL dan penyoalan. Okey? So, sekarang ni kita pergi kepada modul pembezaan. Okey, modul pembezaan. Seperti mana yang telah dipaparkan dalam slide masing-masing, ada LO dan AC yang perlu kita capai pada petang ini. Okey, yang atas ni LO. Okey, dalam kelas pun kita ada LO, dalam apa jua aktiviti semuanya kita ada LO. Semua kita sedar atau tidak je. Okey, LO kita pada petang ini ialah membuat pembezaan pengajaran untuk menyokong pencapaian setiap individu. Okey, kita nak macam mana kita nak sokongkan pencapaian anak didik kita. Okey, itu LO yang kita tetapkan pada petang ini. AC yang pertama ialah menjelaskan maksud pembezaan, okey, dan menunjukkan hubung kait pembezaan dengan pentajaran untuk pembelajaran. Okey, so dalam English ni kita panggil differentiation. So dalam lesson plan, cikgu-cikgu semua boleh tulis DIFF. Kita samakan satu sekolah dalam lesson plan macam mana kalau pemantau ke ataupun SLT atau ML nak semak kita punya lesson plan, kita tulis DIFF. So maksudnya itu adalah differentiation. Kita selarakan untuk semua. Yang kedua, menggunakan pendekatan untuk membezakan kaedah murid memperoleh kandungan, memproses idea atau menunjukkan pembelajaran mereka. Sebenarnya SC yang kedua ni dah sentuh dah. Apakah kaedah-kaedah yang boleh kita bezakan dalam PDP kita? Ada dalam tu. Ada 3 benda, nanti kita akan pergi dengan lebih lanjut. SC yang ketiga ialah merancang dan menyampaikan pengajaran yang menyokong pencapaian individu. Okey, kita nak plan, kita nak sampaikan PDP kita supaya kita dapat mencapai target yang kita targetkan kepada anak didik kita. Okey, itu LO dan AC pada kali ini. Okey, ini sebenarnya saya ambil daripada slide yang saya pernah pergi kursus pada tahun tak silap saya 2018. So saya rasa saya nak berkongsi, kalau di luar mungkin dipanggil terbeza, tapi dalam pendidikan sebagai pembezaan. So pada saya kita boleh gabung jalinkan benda ini dijadikan salah satu benda yang baik. Okey? Cikgu boleh baca ialah kerangka atau falsafah untuk pengajaran yang berkesan yang menjadikan pelajar yang berbeza dengan cara untuk belajar yang berbeza. Biasanya dalam kelas yang sama. Dari segi kandungan, dari segi proses, membina atau menjana idea dan membangunkan bahan dan langkah-langkah penilaian supaya semua pelajar dalam bilik darjah dapat belajar dengan berkesan tanpa mengira perbezaan kemampuan. Yes. Dalam kelas kita, kebanyakan kita punya anak didik kita berbeza dia punya tahap kemampuan. Ada yang cemerlang, ada yang sederhana, ada yang sebagainya. Okey, itu biasa. Dalam kehidupan kita, pelbagai. Rambut sama hitam tapi kita punya IQ itu lain-lain. Okey, itu dikatakan maksud pembezaan. Okey. Ini yang juga saya ambil daripada kursus saya pada 2018 tak silap saya, iaitu faktor kenapa dalam PDP kita kena ada terbeza. Kenapa kita kena ada pembezaan? So cikgu nampak kat sini dia ada sebab-sebab dia kenapa kita kena wujudkan pembezaan dalam PDP kita. Yang pertama, kalau cikgu nampak kat sini ialah setiap pelajar, setiap anak didik kita mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeza. Sudah pasti. Okey, mungkin daripada keluarga yang berbeza. Yang kedua, kecerdasan yang pelbagai. Okey, yang ketiga ialah membantu murid belajar dengan lebih cekap dan kefahaman yang mendalam. Okey, ini mungkin cikgu dah pernah terbaca fakta-fakta ini, mungkin saya imbas lalu saja. Yang keempat ialah mempunyai perbezaan latar belakang budaya. Yang ni jelas. Okey, biasanya mengikut kaum dan sebagainya. Yang kelima ialah mempunyai perbezaan keupayaan berbahasa. Yes, ini saya alami pada tahun ini. Tahun ini saya mengajar tingkatan 1 inovatif. So pelbagai bahasa.
kadang-kadang tu ada pelajar, nama saya sebut nama dia Tiffany. Tiffany ni pelajar yang kata orang tu sangat perhatian kepada cikgu-cikgu dia. Sehingga kan link Google Meet dia, Google Meet kelas BM, dia yang nak buat. So saya alukan ke kemampuan dia nak buat link tu, saya alukan. Tetapi dari segi bahasa dia agak minimum. So mungkin saya lepas ni bosan muka, saya kena fikir satu kaedah macam mana saya nak dia bimbing dia supaya lebih faham bahasa Melayu. Okay, sebab dalam WhatsApp biasanya saya berbalas komen, berbalas WhatsApp menggunakan bahasa Inggeris. Okay, seterusnya ialah perbezaan gaya pembelajaran. Okay, yang keseterusnya mempunyai perbezaan minat dan tempoh memberi perhatian minat. Okay, minat ni penting. Tak minat, tak jalan semua. Dan last sekali ialah mempunyai perbezaan keperluan. Okey, ini faktor. Sebentar lalu saya pergi kepada faktor pengajaran terbeza. Ini tujuan pembezaan. So saya rasa nak juga share kepada cikgu-cikgu. Mungkin cikgu-cikgu dah pernah baca, mungkin cikgu-cikgu dah pernah nampak, dah pernah kuasai ilmu ini. Tak apa, kita berkongsi sekali lagi. Yang pertama ialah meningkatkan pelibatan murid kita. Yang kedua, meningkatkan kesedaran dan potensi. Yang ketiga, peluang belajar yang sama. So maksudnya kita tak nak ketepikan. Kita tak nak ketepikan anak didik kita yang kata orang tu agak lemah. Mungkin dari segi satu topik tu mungkin dia lemah. Kita tak nak ketepikan dia. Mungkin kita bantu dia daripada segi bagi panduan ke kerangka dan sebagainya. Yang keempat ialah meningkatkan hasil. Dan yang kelima ialah meningkatkan minat. Okay, minat anak didik kita untuk belajar. Ini penting sebenarnya minat. Okay. Pada saya, minat itu segala-galanya. Okay, mungkin kalau tidak ada ilmu, tak apa. Tapi minat itu penting. Okay, selalu saya cakap dekat anak didik saya, kalau tidak ada ilmu, tak apa. Kalau malas, cannot go. Okay. Next. Okay, ini yang saya cakap di awal pembentangan tadi, AFL. Pentajaran untuk pembelajaran ialah AFL, ada kaitan dengan penyoalan, ada kaitan dengan pembezaan. So saya cakap tadi ialah seibu sebapa. Okey? Kalau cikgu tengok kat sini dalam pembezaan dia ada 4 anak dia. Apabila 4 ini kita lakukan, dalam masa yang sama kita laksanakan pembezaan. Last sekali, ini hasil dia. Kita nak mewujudkan kemenjadian anak-anak kita. Itu yang fokus sebenarnya. Okey, ini saya pergi sepintas lalu saja. Okey. Okey. Ini yang saya sentuh tadi, yang saya cakap dalam SC2 ada kandungan, proses, produk. Saya rasa semua cikgu mungkin ada segelintir saja tak pernah tengok, tapi cikgu-cikgu sekolah yang cikgu-cikgu asal sekolah ini memang dah pakar dah buat ini. Sebut pembezaan 3 benda. Bila sebut pembezaan 3 benda iaitu kandungan, proses dan produk. Okey? Okey. Ada cuba tekan next slide, ada bawah lagi tu. Satu, 2, 3. Yes. Ada 3 benda. Kalau cikgu tengok kandungan ataupun konten, apa yang kita nak belajar. Kalau proses, cara kandungan tersebut kita belajar. Okay, contohnya kita nak belajar apa? Kita nak belajar menulis rumusan. Okay, proses. Macam mana rumusan tu nak belajar. Okay, produk. Macam mana rumusan tu nak terjemahkan. Rumusan tu nak dihasilkan. Rumusan tu nak ditonjolkan. Itu dikatakan pembezaan. Okay, okay, next slide. Okey, ini kita pergi satu persatu, iaitu kandungan. Yang bawah ni ialah sebagai contoh sahaja. Okey, kalau cikgu baca secara berkumpulan atau bersama, seorang rakan bincang dan beri cadangan bagaimana anda boleh membantu murid yang lemah dalam bacaan untuk memahami kandungan dalam teks. Sebagai contohlah, okey, dalam kelas cikgu bagi teks ini. Cikgu bagi teks ini macam mana cikgu nak bagi supaya anak didik kita satu kelas contohnya 30 orang tu semua faham. Daripada it was ni sampai set again, semuanya faham. Apa intipati dia, macam mana kita nak suruh semua faham. So tak kisahlah kita guna kaedah-kaedah yang sesuai. Mungkin kita bantu pelajar kita tu bagi maksud certain perkataan.
Mungkin ada pelajar tu tak perlu bantu langsung sebab dia memang fasih sangat bahasa Inggeris ni. Mungkin kita bantu dari segi tempat kosong dan sebagainya. Itu ialah kaedah dari segi kandungan. Macam mana kita nak belajar sesuatu topik itu. Okey, itu berkenaan dengan kandungan. Okey, yang kedua. Yang kedua berkenaan dengan proses. Dalam slide ini ia bagi contoh bagi mata pelajaran matematik. Okey, saya tak nak baca yang atas ni, saya nak cikgu tengok yang bawah sahaja. Kalau tengok LO dia ialah nak belajar sifir 4. So ada 3 kaedah. Ada 3 kaedah cikgu boleh ajar kepada anak didik cikgu. Yang pertama, ambil kereta ni. Kereta kan cuma ada tayar 4. Kereta Mr. Bean ada 3 tayar kan. Yang lain semua ada tayar 4. So, satu kereta 4, 2 kereta 8, 3, 12 sampai 6. Totalnya mesti 24. Itu satu kaedah. Kaedah yang kedua, kaedah yang apa panggil ni macam lompat panggil apa saya lupa dah. Okey, pun boleh. Lompat sekali 4, lompat lagi 4, lompat lagi 4. So total mesti 24. Dan pelajar yang pandai mungkin macam ni je. 6 kali 4 24. So nampak tak ada perbezaan dari segi proses. Perbezaan dari segi proses. Ada yang guna kereta satu-satu. Okey, 1 2 3 4 1. 1 2 3 4 okey 8. 9 10 11 12 sampai 24. So ada perbezaan dalam kelas macam tu lah. Kadang-kadang mungkin kita tak sempat, saya faham. Kadang-kadang cikgu-cikgu tak sempat nak bagi satu. Tapi kita cuba pukul ratakan. Mungkin kita guna yang tengah. Adil. Mungkin kalau guna kaedah yang ketiga, mungkin susah bagi pelajar yang level yang ada kereta ni. Kita guna yang tengah. Okay, so itu yang dikatakan teknik proses dalam pembezaan. Okey, yang ketiga ialah dari segi produk. Produk ni ialah kita nak menghasilkan sesuatu. Okey, kita nak menghasilkan produk, kita nak menghasilkan model dan sebagainya. Contoh. Buat dalam BM lah contoh. Buat dalam BM sebagai contoh. Mungkin kaedah yang pertama mungkin sekumpulan pelajar ataupun individu boleh hasilkan lakonan. Mungkin satu kumpulan tu boleh hasilkan dengan menyanyi. Mungkin satu kumpulan lagi mungkin boleh menjelaskan dengan lisan ataupun tuliskan dengan dalam kertas majun dan sebagainya. Ataupun yang keempat boleh hasilkan persamaan. So ada perbezaan dari segi hasil dia, dari segi produk dia. Okey, itu dikatakan produk. Cuma dalam produk ini sebenarnya dia berkait dengan EFL. Okey, berkait dengan EFL. Cuma yang penting wait time itu ataupun masa menunggu perlu diaplikasikan dalam kita punya pembezaan ini. Okey? Okey, ini sepintas lalu saja. Okey, kita lalu saja. Sebenarnya cikgu nampak kan? Oh, tak ada cikgu cakap ada 3 je. Kenapa sini ada 4? Okey, kalau cikgu baca elok-elok. Sekejap. Yang keempat ini sebenarnya telah ada di dalam ketiga-tiga kalau cikgu sesuaikan. Okey, iaitu berkenaan dengan persekitaran kita. Mungkin kalau tengok bulat yang pertama ialah membina iklim bilik darjah. Yang kedua mungkin meliputi pengurusan bilik darjah. Contohnya peraturan kelas. Kita wujudkan peraturan kelas dan sebagainya. Okey, lagi bulat yang ketiga ialah tempat belajar dan last sekali mungkin kita gunakan alat-alat TMK, teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, itu dikatakan persekitaran iklim belajar yang kita kuasai. Yang lain-lain itu mungkin saya tidak sentuh. Saya sentuh berkenaan dengan yang atas saja. Okey, next. Itu elemen pembezaan. Okey. Ini yang dalam kompetisi kita yang ke-13. Yes, yang ke-13. Okey. Kalau cikgu tengok yang ada tulisan merah itu, ini yang melibatkan HKPNG2. Yang satu lagi ni VAK. K itu terhad. Maksudnya V itu visual, A itu audio, K itu ialah kinestetik. Kita faham COVID ini kita terhad kita punya pergerakan pelajar kita. So kena jaga penyerakan fizikal. So K ni mungkin kita boleh hadkan.
Mungkin pada satu-satu masa mungkin 2 orang saja boleh bangun. Kalau nampak ada yang bangun lain, kita tak boleh bangun lagi. So kita nak jaga kita punya jarak fizikal itu. Okey. Sebenarnya ini nanti PLC yang keempat atau yang ketiga, setiap PLC akan wujudkan satu sesi. Kita nak bincangkan 14 kompetensi yang ada dalam rubrik kita. So saya pergi sepintas lalu saja. Saya nak pergi yang keempat dengan yang kelima saja. 1, 2, 3 saya rasa semua cikgu boleh capai. Okey, saya nak pergi empat dan 5 saja. So yang 4 yang kelima kalau cikgu tengok, kalau yang keempat ini ialah cikgu menggunakan soalan dan maklum balas yang berbeza kepada murid. Okey, cikgu menggunakan soalan dan maklum balas yang berbeza. Okey, dan yang kedua ialah pengajaran direka khusus untuk memenuhi gaya BAK dan minat murid. Maksudnya kita kena sesuaikan. Kita kena sesuaikan PDP kita itu supaya ataupun kaedah cara mengajar tu supaya pelajar kita tu tertarik nak belajar, bukannya tidur dan sebagainya. Okey, itu kita boleh cuba. Saya yakin cikgu banyak ilmu-ilmu berkenaan dengan gaya yang sesuai untuk digunakan dalam kelas. Okey, itu yang keempat, perluasan. Yang kelima ialah peningkatan. Saya yakin juga cikgu dah banyak capai tahun lepas. Okey, yang pertama ialah pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran yang memenuhi pelbagai keperluan, keupayaan, minat, pelbagai kecerdasan dan gaya belajar. Yang ini melibatkan kalau kepelbagaian kecerdasan itu multiple intelligence. Multiple intelligence. So maknanya pelajar kita dalam kelas itu aktif. Aktif dari segi membuat aktiviti yang kita minta buat dan banyak multiple intelligence yang boleh laksanakan. Mungkin dia guna kinestetik dan sebagainya. Okey. Dan yang keduanya ialah mempunyai evidence tentang perkhususan pembelajaran yang dapat dilihat daripada segi kandungan, proses dan produk. Yang kita sentuh 3 tadi. Okey, yang kita sentuh 3 tadi dari segi konten, dari segi proses, dari segi produk. So mungkin kalau cikgu tak mampu nak buat 3-3, mungkin 2 tu boleh diaplikasikan dalam kita punya PDP. Okey, itu yang dari segi peningkatan dan perluasan. Okey. Next. Okey. Ini ini ialah contoh yang dijanjikan oleh Cikgu Bat tadi, ialah kita nak bentangkan contoh lesson plan. Contoh lesson plan yang telah dimasukkan. Cikgu Bat pergi kepada sumber asal. Masuk desktop. Okey. Sebenarnya lesson plan ni Cikgu Bat dia nak sangat tunjuk kepada cikgu-cikgu. Dia kata kita nak tunjuk satu yang bahasa, satu yang kemanusiaan. Cikgu Bat dia ya semalam. Kita kena tunjuk supaya cikgu faham kat mana penyoalan tu nak letak. Kat mana pembezaan tu ada. Kat mana kalau kita nampak CL. CL tak apa. CL cikgu tengok saja. Mungkin cikgu-cikgu okey. Mungkin cikgu-cikgu tertentu dah nampak dah dia punya CL tu apa dan sebagainya. Okey, itu dia katakan lengkap. Cuma saya nak nyatakan di sini kaedah penulisan lesson plan itu pada saya bukanlah boleh sama dengan saya, tak kisah. Yang penting ada elemen-elemen yang kita kendaki. Okay, tak semestinya kalau tengok yang saya panjang punya, wow, kenapa main panjang aku tak panjang? Tak semestinya. Yang penting ada elemen-elemen yang dikendaki oleh pihak sekolah. Contohnya pembezaan. Kalau cikgu yang cikgu lama-lama dah tahu CL, aplikasi CL. Lagi questioning, penyoalan. Lagi AFL. 4 benda tu kena ada dalam lesson plan kita. Okay, tak semestinya panjang. Mengikut kreativiti cikgu masing-masing. Okay, mengikut kreativiti cikgu masing-masing. Kita tak boleh kata cikgu ni macam ni, cikgu ni tak. Cikgu ada kelebihan masing-masing. Okey. Cikgu Bat minta zoom sikit. Okey, boleh. Okey, terima kasih Cikgu Bat.
Okey, ini contoh lesson plan saya. Okey, tu saya sajalah tak tarikh hari ni tu. Okey. Biasalah ada tema, ada bab, ada SK, ada SP, ada kemahiran yang kita nak kuasai, apa kebat yang perlu kita laksanakan, semua ni lah. Okey. Ini yang bahasa saya jelaskan, nanti yang kemanusiaan Cikgu Bat nak jelaskan. Okey. Apa namanya, ada ticking tool. Yang ni semua saya rasa sekolah lain pun ada. Cuma yang beza sikit bermula dengan LO sampai ke bawah. Saya dah yakin bermula daripada atas sampai PBD ni sama kita. Cuma yang beza kita ialah LO hingga bawah. Okey. TP biasa ni. Ini LO, objektif pembelajaran kita. Okey, learning objective. Sebagai contoh, tengok kalau bahasa dia ada 4 skill. Menulis, membaca, mendengar, bertutur. So untuk yang cikgu bahasa, guna yang menulis, membaca, bertutur, mendengar. 4 itu sahaja untuk bahasa. Tapi untuk bidang-bidang lain mungkin boleh guna bukan menulis kat depan. Itu beza dia. Okey, itu LO kita. Okey, saya tak nak pergi sangat LO ni, saya nak pergi bahagian aktiviti. Okey, saya tak nak pergi bahagian aktiviti. Ini SC pertama. Mungkin LO saya cakap saya nak kembangkan isi saja. Hari ni kita nak kembangkan isi saja, tak nak buat pendahuluan, tak nak buat kesimpulan, nak kembangkan isi saja. Okey, mungkin SC yang pertama kita kenal pasti tema dan kehendak soalan. Kenal pasti tema dan kehendak soalan. Yang kedua tadi kita senaraikan isi penting, dan yang ketiga barulah kita menulis huraian isi penting dengan bahasa yang lengkap dan sebagainya. Okey. Kita masuk kepada set induksi. Cuba cikgu baca sekejap. Saya bagi wait time dalam 20 saat. Baca yang set induksi 20 saat. Set induksi. Okey, lagi 10 saat. Okey, masa 20 saat sudah pun tamat. Okey, kita tengok set induksi. Dalam set induksi, kalau cikgu perasan tadi, saya menggunakan teknik yang cikgu Ashikin bagi tahu tadi, ialah masa menunggu, wait time. Sebenarnya saya suka guna wait time, senang. Pada saya lah, mungkin cikgu lain nak guna apa yang pause dan sebagainya, tak kisahlah. Tapi saya suka masa menunggu ataupun wait time. Okay, kalau cikgu tengok tadi saya buat ayat dia, saya paparkan gambar dan saya menggunakan masa menunggu untuk pelajar saya berfikir. Lepas tu saya guna tulis cepat-cepat. Tulis cepat-cepat ni sebenarnya CL. Kalau cikgu tak tahu, tulis cepat-cepat tu ialah CL. Tak apa, nanti cikgu belajar kemudian. Yang ketiga, saya gunakan no hand. No hand tu maksudnya tak ada tangan. Maksudnya tak adalah dulu. Cara cikgu saya juga tak ada. Saya ambil tak kisahlah. Kertas ke stick, batan skrin kita kisah, kita ambil contohnya okey Muhammad Abu contoh. Okey. Tadi kan kita dah bagi masa, so kita boleh tanya soalan. So itu ialah dalam AFL termasuk dalam penyoalan. So saya kaitkan dengan gambar. Kalau saya bagi gambar, last sekali barulah saya sentuh LO dan SC. Biasanya saya minta pelajar yang baca LO dan SC. Okey, lepas tu mungkin saya jelaskan sedikit berkenaan dengan LO dan SC yang boleh saya jelaskan. Okey, itu berkenaan dengan set induksi. Nampak tak ada wait time? Saya guna wait time di atas tu. Okey. So kita tengok pula dalam aktiviti. Dalam aktiviti saya target kita nak capai 40 minit. Mungkin cikgu nampak agak detail. Tapi tak apa, tak ikut saya pun tak apa. Yang penting ada elemen-elemen yang ditetapkan oleh sekolah. Tak panjang macam ni tak apa, tak kisah. Yang penting ada elemen-elemen yang telah ditetapkan. Cuba tengok yang sebelah kanan sekali. Nampak tak soalan? Itu soalan yang bakal saya tanya dalam PDP. Dah berkait dengan penyoalan yang kita belajar tadi. So soalan-soalan tu mungkin saya akan tanya. Kan cikgu boleh tengok apa yang ada dalam, apa yang perlu ada dalam untuk menulis huraian isi. Nampak tak cikgu Syikin cakap tadi, tanya yang mudah-mudah dulu. Apa? Kalau bagaimana tu agak susah dah. Mungkin dah naik sikit level dia. Ingat balik apa tadi, taksonomi belum.
Yang kedua mungkin bagaimana teknik yang mudah untuk menguraikan isi bagi anda. Okey? Mungkin belajar dia ada teknik-teknik dia. Mungkin kita ada teknik kita, mungkin dia ada teknik dia. Yang ketiga, apakah kelebihan teknik? Okay, ini lebih kepada soalan mencukil. Saya sengaja letak. Okey, tak sepertinya tiga cikgu letak dua pun tak apa. Cikgu tulis dua, satu pun tak apa. Sebenarnya lisan pun boleh. Okey, dan selama pengalaman saya observe cikgu-cikgu, kebanyakan cikgu-cikgu dia tanya soalan lisan banyak. Tak ada mungkin tepi ni satu je. Tapi lisan banyak. Tapi hati-hati jaga masa. Tengok ini saya punya aktiviti macam mana nak capai SC1 saya buat benda ni. Macam mana nak capai SC2 saya ada benda ni. Tengok saya ada pembezaan. Saya ada pembezaan dari segi tambahan masa. Okey, ini pembezaan saya. Saya tulis DIFF. Kita selaraskan satu sekolah nak senang nampak buat macam ni DIFF. SC yang ketiga macam mana saya nak buat pun saya guna pembezaan. Perbezaan macam mana saya dalam ni saya kemukakan dua teknik. Mungkin sebelum tu saya dah ajar lah, okey. Satu teknik imbakuk, satu teknik stem. So mana-mana siapa nak guna imbakuk pun boleh, nak guna teknik stem pun boleh. Itu mungkin sebelum tu saya dah ajar apa itu imbakuk, apa itu stem untuk lesson plan yang sebelumnya. Okey. Dan tambahan masa pun saya bagi untuk setengah pelajar saja jika diperlukan. Dan last sekali barulah saya sentuh kepada assessment pun AFL. Sebab tu saya cakap tadi nak buat ringkas mana pun tak kisah. Yang penting ada pembezaan, ada AFL, ada penyoalan, ada CL. Empat benda ni wajib. Okey, empat ni wajib bagi sekolah amanah. Tak apa kita belajar cikgu-cikgu yang baru posting ataupun baru pindah ke sekolah ini tidak menjadi masalah. Okey? Itu berkenaan dengan aktiviti keempat iaitu assessment. Okey, assessment itu penilaian rakan sebaya. Dan last sekali ialah dalam rumusan ni saya pun kaitkan dengan AFL iaitu self assessment, dia menilai diri dia sama ada dicapai di tahap mana. Okey, pun saya ada soalan kat sini. Mungkin soalan kat sini mungkin kita boleh macam Cikgu Siti bagi tadi kita boleh kaitkan. Kalau dia boleh buat SC yang keempat pun boleh. Lagi bagus. Mungkin kita capai tahap yang lebih cemerlang dan sebagainya. Okey, ini contoh lesson plan bagi yang bahasa, bidang bahasa. Okey, so sekarang ni saya bagi peluang kepada Cikgu Bat untuk jelaskan lesson plan bagi bidang kemanusiaan. Okey, silakan Cikgu Bat. Okey, baik. Saya sama sikit untuk lesson plan untuk yang lain, yang umum ni lebih pada umum ya. Saya ambil yang geografi yang saya buat LO untuk tahun lepas ni ya. Tak apa sikit kita tengok LOAC ya. LOAC dulu. Okey, mempelajari pengetahuan Malaysia. Tengok ada beza kan bahasa Melayu tak boleh kena mempelajari. Ya. Kuat sikit. Bahasa Melayu dia tak boleh guna mempelajari. Dia guna menulis sebagainya. Tapi kalau bidang bahasa kemanusiaan biasanya kita pakai mempelajari pengetahuan Malaysia, tengok AC daripada mudah ke susah. Kita guna 5W1H kat situ sebenarnya. Yang mudah ke susah. Menjelaskan sekurang-kurangnya 3 langkah. Lepas yang akhir sekali kita boleh pakai yang kat petak pilihanku seterusnya. Okey, kita tengok pada set induksi. Okey, set induksi kita guna strategi. Cikgu perasan tak cikgu? Tadi ada 4 teknik kan dalam penyoalan. Kita pakai PPBP tu, iaitu post, pause, bounce and pounce tu. Guru minta berapa orang murid menjelaskan tentang jaringan pengangkutan. Dekat sini ramai yang terlibat lah. Masa kita buat LO, masa saya buat LO masa tahun lepas, masa ni lah PKP juga. Di sini aktif lah sebab kita tunjukkan kita minta murid bagi peluang untuk menerangkan tentang pengangkutan. Jadi banyak idea dapat kat sini. Sebab tu kita boleh guna bola sebagainya, tapi waktu kita PKP hari tu kita tak boleh lah bagi murid banyak sentuh. Jadi kita hanya penggiliran sajalah. Okey, saya induksi ya. Gambar pengangkutan awam. Kat sini masa tahun lepas saya gunakan 5W1H. 5W1H cikgu tahu kan? 5W apa kan? What, who, when, where, why dan satu how, bagaimana. Kat sini
masa gambar tu. Jadi dengan satu gambar, satu keping gambar iaitu ferry dan juga bus rapid, pelajar huraikan menggunakan teknik penyoalan tersebut menggunakan 5W1H dekat sini. So masa saya induksi saya gunakan dua penyoalan iaitu post, bounce, bounce and pause dan juga 5W1H kat sini ya. Okey, untuk effective questioning, apa itu jaringan pengangkutan? Murid jawablah. Jaringan pengangkutan ada dua iaitu pengangkutan awam dan pengangkutan persendirian, contoh murid jawab. Mencongkil lagi lah. Tapi kita tak boleh lama di set induksi ni, 5 minit saja. Kita akan masuk ini cara penulisan yang lebih nampak complicated sikit. Yang Cikgu Amir tunjuk tadi, mengikut step aktiviti 1, aktiviti 2, 3, 4, mana-mana pun boleh. Jadi bila saya sebelum pun saya guna yang teknik Cikgu Amir buat, tapi bila kita dah kuasai penulisan tu, jadi kita dah boleh buat macam ni. Mana kita dah tahu jalan cerita. Cikgu Amir tadi dia tunjuk step, bagusnya tu. Itu bagus sangat untuk belajarnya untuk yang baru kan. Bagus guna teknik yang Cikgu Amir tunjukkan tadi, 1, 2, 3, 4 aktiviti, lagi mudah. Yang ini dia nampak complicated sikit, tapi yang dah biasa untuk buat, dia akan tahu kat mana nak menggunakan lesson plan ni. Masa kita guna kad petak pilihanku, Cikgu Amir lagi kita akan tunjukkan kad petak pilihanku. Melalui kad petak pilihanku, di situ ada questioning, kat situ ada differentiation, kat situ ada AFL, kat situ ada CL. Jadi kat situ kad petak pilihanku kita akan kongsikan kejap lagi gambar dia macam mana penulisan bagi cikgu baru KPP dia KPP lah. Cikgu lama dah tahu kad petak pilihanku. Kad petak pilihanku bukan 4 petak tu yang kita perbezaan, dia ada aktiviti tu, aktiviti di dalam tu. Kalau kita hanya dalam bentuk proses, perbezaan juga. Cuma kalau dapat dalam bentuk produk, itu lagi baik. Dia ada 3 kan, kandungan, proses dan produk. Kat situ kita akan buat penyoalan pun banyak kat situ. Masa presentation, masa pembentangan murid, hasil tugasan murid, di situ banyak penyoalan boleh ditanya dan kat situ kita akan nampak penyoalan strategi penyoalan mencungkil ataupun taxonomy belum tu, ataupun soalan kebat akan nampak di situ. Apabila kumpulan menghasilkan satu tugasan, kumpulan lain menilai tugasan kumpulan lain dengan menggunakan borang penilaian. Macam tu nanti lagi cantik. Sebab kita cikgu nampak jalan cerita cikgu kan. Jadi bila jalan cerita tu dia akan sekaligus, dia akan bergerak sekali. Dia akan bergerak sekali. Okey, ni saya lebih fokus kepada penyoalan cikgu ya. Terutama yang saya buat effective questioning, apakah kesan pengangkutan awam kepada alam sekitar? Pada AC saya tak ada. Itu adalah soalan keempat kad petak pilihanku. Apakah kesan pengangkutan awam kepada alam sekitar? Kat sini pun banyak soalan. Masa LO itu pun di sini banyak soalan yang ditimbulkan oleh murid. Jadi kat situ kita kena pandai kontrol supaya penyoalan tu akan mengikut kepada aras kemampuan murid lah. Ada yang murid yang terkeluar daripada topik tapi kita masukkan dia balik. Jadi itu adalah kemahiran guru lah. Okey, baik. Untuk plenary sama yang Cikgu Amir tadi, tanya balik pahaman murid, tengok balik LOSC, kemudian tanya apa yang telah dipelajari pada hari ini dan tanya dia apa kaitan apa yang kamu belajar hari ini pada pada kehidupan di luar sana. Itu pun boleh tanya, soalan tu bagus tu. Menghubungkan PDPC dengan dunia luar kan. Okey, baik cikgu. Itu adalah yang lesson plan yang kedua. Jadi cikgu tengok lesson plan yang satu, lesson plan yang kedua. Cikgu boleh pilih mana satu. Tapi kalau untuk yang baru begini ni, cikgu boleh pakai yang nombor 1 pun boleh. Sebab dia lebih tersusun, aktiviti 1, 2, 3, 4. Jadi cikgu nampak jalan cerita plot dia. Yang sini dia lebih nampak crowded sikit. Tapi kalau yang dah biasa nanti cikgu boleh pakai ni. Nanti cikgu tahu jalan cerita cikgu, tahu di mana nak menggunakan penyoalan dan juga strategi pembezaan. Okey, kita akan tunjukkan kad petak pilihanku sekejap lagi. Jadi saya akan serahkan dulu pada kad petak pilihanku. Okey, kita akan tunjuk kad petak pilihanku sekejap lagi ya. Sebab kita guna manual. Kita guna kita pakai slide manual. Jadi kena tunggu sekejap lagi. Okay. Ada ya kejap ya. Okey, cikgu tengah pusing. Kad petak pilihanku kita guna untuk menulis karangan bahasa Melayu. Saya tak tunjuk yang geografi,
setunjuk bahasa Melayu. Sebab saya pun tak faham juga untuk bahasa Melayu ni sebab dia lain daripada bidang lain. Jadi saya terangkan kat petak pilihanku bahasa Melayu. Cikgu Amir. Okay, saya cuba untuk jadi cikgu bahasa Melayu tapi takut risau juga kan sebab dia lain sikit. Okey, ni kat petak pilihanku ada 4 petak. Yang cikgu baru kat petak pilihanku universiti sekolah kita ada 4 petak. Kat petak pilihanku ni telah menangi tempat kedua pertandingan universiti peringkat JPWP pada tahun 2018. Okey jadi penggunaan kat petak pilihanku Ken atas bawah sikit. Okey, dia ada 1 2 3 4 petak. Makna petak yang pertama warna biru itu soalan yang lebih mudah, 2 markah. Tengok pada markah kita dah tahu aras kesukaran dia. Markah yang pertama ialah penyoalan, markah kotak yang pertama pun ada penyoalan, maka kotak kedua pun ada penyoalan, kotak yang ketiga pun ada penyoalan, yang keempat pun ada penyoalan, kat situ pun ada perbezaan. Jadi dengan penggunaan kad petak pilihanku, dia dah merangkumkan penyoalan dan juga pembezaan. Cikgu Amir akan terang lebih lanjut. Okey, saya mencelah sikit yang cikgu buat tadi. Okey, sebenarnya kalau cikgu-cikgu tengok tadi, petak pertama itu ialah memang SC pertama. Petak kedua ialah SC yang kedua. Petak keempat saya buat bagi SC yang ketiga. Manakala petak yang ketiga tu saya selitkan sahaja supaya dia punya huraian isi tu lebih mantang. Okey, so petak pertama SC pertama, petak dua SC dua, kadang-kadang saya buat petak tiga SC3 dan kadang-kadang saya buat petak keempat SC yang keempat ataupun SC yang berlainan daripada yang kita target dalam lesson plan kita. Okey, so ini ialah yang kita boleh katakan ialah pembezaan dari segi kandungan. Okey, kandungan ataupun kandungan yang boleh kita namakan bagi kad petak ini. So sebenarnya takkan salah ini kalau bahasa Melayu, mungkin kalau matematik ada beza dia. Kalau sains, geo, pendidikan Islam dan sebagainya. Kan cuma biasanya petak pertama soalan dia sangat senang. Soalan kedua, petak kedua mungkin sederhana, 3 sederhana, yang keempat mungkin kebat. Mungkin kebat. Kalau dalam bahasa Melayu kalau pemahaman tu mungkin boleh letak kebat. Kebat dan menyelesaikan masalah pun boleh letak. Sini mungkin boleh kebat. Sini mungkin mengenal pasti soalan. Sini mungkin senaraikan idea-idea pun boleh. Dalam kotak ni 2, 6, 8, 10 ni saya letak je sebenarnya. Okey, saya nak suruh nampak okey kalau buat tema saja dapat 2 markah je. Kalau buat sampai isi 6 campur 2 dah 8 lah contoh. Okey, tapi kalau soalan-soalan contohnya soalan rumusan memang dah ada markah yang tetap 30. So last kali mungkin bahasa 10. Kita boleh letak. Kalau buat pendahuluan dapat 2. Kalau buat bahasa cantik mungkin dapat 10 dan sebagainya. Okey, ini saya buat simple saja. Tapi kadang-kadang ada cikgu bawah ni dia tulis soalan siap-siap. Tapi saya bagi yang biasa saja sebab permulaan bagi cikgu-cikgu yang nampak first time nampak kad petak ini. Okey. So itu sahaja pendedahan saya berkenaan dengan kad petak ini, berkenaan dengan kad petak, berkenaan dengan pembezaan dan diselitkan dengan penyoalan dan AFL. Okey. Ada pesanan daripada Cikgu Bat. Sesiapa cikgu-cikgu mana-mana cikgu yang nak tanya soalan boleh tanya di dalam chat. Nanti kami berusaha menjawab dengan sedaya upaya. Jika kami tak berjaya jawab, kami akan menjawab secara bertulis. Okey. So itu sahaja perkongsian kami. Sebenarnya kami berkongsi. Okey, kami sama-sama berkongsi ilmu. Mungkin cikgu ada yang lebih cemerlang daripada kami alu-alukan untuk kita berkongsi ilmu, kan kita sama-sama berkongsi. Okey, jika ada salah silap saya minta maaf banyak-banyak. Okey, kami minta maaf banyak-banyak jika ada salah silap, mungkin saya terlepas cakap ke, saya ada terkasar bahasa ke, bagi contoh cikgu ke, saya minta maaf. Kami daripada tim middle leader pada pertandingan ini minta maaf banyak-banyak. Okey, so slot seterusnya saya serahkan kepada Puan Lim Chenju. Okey, baik.
kita sudah sampai kepada penghujung kursus kita, CPD kita yang kedua. Dan kalau kita tengok kepada apa yang disampaikan hari ini, dia lebih kepada persediaan LO akan datang. So mungkin cikgu-cikgu baru akan rasa risau, okay? Sebab apa yang didengar itu macam tak kenal langsung. Okay, so jangan risau cikgu-cikgu baru. Kita telah aturkan fast track untuk semua cikgu. Dan untuk LO yang pertama ini memang cikgu baru tidak akan terlibat. Tetapi kamu akan menjalani baseline lah. Baseline maksudnya cikgu gunakan cara cikgu untuk mengajar. Ya, sebelum diberi latihan. Maksudnya you guna cara lama you lah. Okay, dan kita akan assess cikgu-cikgu dan kita akan bagi feedback kepada cikgu dan kita akan cadangkan next step untuk cikgu. Dan selepas tu kita akan bimbing cikgu semua. So jangan risau. Saya faham sebab hari ini saya berpeluang untuk jumpa cikgu-cikgu baru. Mereka memang sangat stres. Okay, masuk sekolah amanah. Don't stress. Kami ada, ML ada. So kita akan membimbing kamu nanti. Okay, so kalau kamu rasa lost, tak apa. Okay, you akan pick up dari masa ke semasa. Okay, baik. So kalau hari ini kita tengok, okay, dua item, ada unsur telah diberikan kepada cikgu semua, iaitu questioning dengan differentiation. Okey, sebenarnya benda ini tak kira sekolah amanah ke tak sekolah amanah, sebenarnya kita apply. Cuma sekolah amanah itu dia lebih organised dan dia lebih detail. Okey. Dan untuk hari ini kalau kita tengok kepada questioning sangat merupakan unsur yang paling lemah dalam LO kita yang tahun lepas. That's why untuk tahun ni kita kalau kita tengok kepada susunan yang kita telah buat, okay, kita sebenarnya nak cikgu sehingga kita terangkan rubrik tersebut, sebenarnya kita nak cikgu skor bagi bahagian ni sebab dia bukan sangat susah. Dia senang, cuma ada item-item yang tidak dipatuhi. That's why cikgu tak dapat pergi 5 dan pergi 4 dan 5. Tadi saya melalui penerangan Puan Laili, saya rasa semua boleh kot. Semua boleh. Okey, benda ini kita akan bincang semula dalam PRC akan datang. Okey. Baik. So saya rumuskan sedikitlah untuk questioning. Okey, tadi kumpulan ML saya telah menerangkan tentang kepentingan penyoalan tersebut. Dan kita telah tunjukkan di mana dalam rubrik kita dan juga dalam SKPMG, okey, dia penyoalan itu memang merupakan satu unsur yang sangat penting. Okey, lepas tu dalam questioning juga kita terangkan strategi dia. Macam mana nak buat questioning. Okey, dan last kali kita juga galakkan kita kalau kita nak pergi sampai level 4 dan 5, sebenarnya kita nak pelajar kita bertanya soalan. Bukan saja kita yang menyoal, tetapi budak juga akan dilatih untuk bertanya soalan. Untuk bahagian ni, saya rasa satu latihan yang boleh kita buat ialah semasa budak itu buat perbincangan kan. Okey, kita galakkan setiap kumpulan itu mereka sediakan soalan mereka. Okey, supaya dalam masa dalam pembentangan itu selain daripada audien tanya kita boleh tanya balik audien. Okey, so itu akan mendapat markah yang sangat baguslah. Okey, itu satu cara yang kita boleh membangunkan penyoalan murid. Okey, yang saya pernah buat dalam kelas lah. Okey, dan saya tengok ada budak yang boleh apply. Sebab dia orang akan tanya sendiri. Okey, walaupun tanpa arahan daripada cikgu, dia orang akan tanya sendiri kepada kawan-kawan dia dan minta mereka jawab. Okey, yang tu bahagian questioning. Okey, untuk bahagian differentiation, saya nampak tadi Amir telah sharekan apa itu perbezaan, okey, maksud perbezaan, dan dia juga menceritakan beberapa pendekatan perbezaan, dan yang akhir sekali dia gunakan contoh RPH untuk menerangkan di mana dia masukkan unsur-unsur perbezaan tersebut. Okay, so itu yang kita sampaikan hari ini, dan bagi bahagian saya nak tanya kepada cikgu-cikgu semualah. Cikgu-cikgu ada apa persoalan tak tentang dua unsur ni atau dua topik ini? Kalau ada soalan boleh
ajukan sekarang supaya kita boleh menerangkan. Ada tak? Saya pergi cek, saya check kat chat tengok. Ada tak kawan-kawan yang nak tanya soalan? Okay. Provide for each subject in with other subject. Okay, ada satu soalan. Dalam kelas, is a parking lot provided for each subject or is one parking lot share with other subject? Okay, parking lot biasanya, parking lot kita biasanya satu saja dalam kelas. Dia bukan satu subjek satu, dia satu saja. So lepas budak itu tampalkan soalan dia, cikgu dah jawab, kita boleh keluarkan. So biasanya dia jenis yang kita letak sticky note lah. So lepas jawab, sticky note itu akan dikeluarkan dan akan digunakan oleh subjek kelas lain. Okay. Lagi? Ada tak lagi soalan? Okay, baik. Kalau tak ada soalan, it's okay sebab untuk PLC yang akan datang, okay, kita ada 2 slot PLC untuk sebelum kita membuat LO. So untuk PLC, 2 PLC yang akan datang sebab kadang-kadang benda ini dia perlu dibincang dalam ikut subjek dan dalam kumpulan yang kecil. Okay, so untuk PLC yang akan datang sepatutnya pada hari Isnin depan, tapi kita akan anjak jugalah sebab kita baru melepasi CPD yang ini kan. So kita akan anjak juga, okay, untuk anjak sampai Friday depan. So untuk PLC yang pertama, okay, planning kita ialah kita akan share rubrik dengan semua ahli PLC kita. So kita akan ceritakan rubrik tersebut. Okay, dan fokus kita ialah pada 2 unsur inilah, penyoalan dan differentiation. Bagaimana kita boleh applykan dan bagaimana kita boleh dapat skor markah yang lebih cantik. Okay, dan untuk PLC yang kedua, okay, sebab dah dekat dengan LO, kita bersama kumpulan kecil tersebut, okay, kita akan plan kita punya lesson plan. Okay, maybe kita masing-masing buat lesson plan dan kita bawa, kita bincangkan macam mana nak apply unsur-unsur tersebut dalam kelas. So dalam perbincangan yang second yang tu, cikgu-cikgu juga boleh plan LO sendirilah, LO dan bawa RPH LO itu dan minta kawan-kawan bagi cadangan supaya cikgu boleh buat dengan baik sekali lah. Okay, right. So itu tentang PLC kita. Kalau cikgu-cikgu tak ada soalan kan, so saya sampaikan sedikit maklumat inilah. Dan untuk hari ini, untuk semua ahli PLC, please hantar file PDPC kepada ML masing-masing ya. Okay, dan itu sebagai peringatan. Dan yang kedua, sepatutnya hari ini ialah cikgu-cikgu juga kena hantar soalan kajian tindakan kepada ML masing-masing. Kepada KP akan hantar kepada ML lah. Okay, so kalau cikgu-cikgu masih belum buat lagi, okay, kamu boleh rujuk kepada KP. Okay, sebab KP dah diberi penerangan macam mana guide cikgu untuk buat. Dan KP sendiri juga perlu sediakan soalan kajian tindakan mereka. Okay, so yang paling penting untuk kajian tindakan kan, kita fokus pada PDPC. So apa yang cikgu perlu buat ialah cikgu kena pasti apakah kelemahan subjek PDPC cikgu. Okay, so kelemahan budak itu dah menguasai subjek cikgu. Okay, selepas itu okay, dah kena pasti masalah dia. Okay, so cikgu boleh cari cara untuk mengatasi. So katakanlah bahasa Melayu. So saya nampak budak saya tak boleh kembang isi. Susah nak dia orang kembang isi semasa menulis karangan. So saya mungkin akan kalau saya untuk karangan jenis penerangan, saya akan gunakan cara imbakut contohnya lah. So selepas you dapatkan cara, so kita akan kena pasti budak yang kita nak target. Contohnya mungkin saya ambil satu kelas. Kalau saya tak nak semua satu kelas itu, saya mungkin ambil 10 pelajar saja. Okay, so cikgu buatlah pre-test dulu. Okay, then lepas tu you applykan yang imbakut tersebut dan lepas tu selepas apply untuk satu ketika, okay, cikgu ambil post-test dia, tengok apa perbezaan dia. Okay, kalau dia improve masuk berjaya, so cikgu tak payah buat lagi, cikgu boleh buat laporan lah. Okay, tetapi kalau katakanlah imbakut itu tak berjaya,
mungkin cikgu kena di tengah-tengah jalan tu cikgu nak ubah cara. So mungkin you boleh gunakan cara lain untuk test pula. Okay, so lepas tu mulakan macam biasalah, pre-test dan lepas tu apply cara dan post-test. Mungkin cuba 1-2 cara macam tu kalau tak berjaya. Kalau berjaya, okay tak apa, tak ada masalah. So lepas untuk hari ni, selepas cikgu kena pasti tajuk cikgu, dan cikgu boleh mula selepas cikgu pelajar masuk, okey cikgu boleh mula cuba kena pasti siapa yang cikgu nak apply kan. Okey, dan dalam bulan Mei, sebelum akhir bulan Mei, okey ML akan buat review dengan cikgu. So untuk jangka masa yang pendek ini, saya faham cikgu tak akan buat banyak benda. So cikgu tak payah risau. Apa yang cikgu telah buat itu semasa review you terangkan kepada ML. So ML dia akan buat catatan lah. Okay, so ini bukan lagi final. Okay, yang final itu ialah pada bulan 10. Okay, bulan 10, okay, dia akan direview sekali lagi dan dia akan diberi markah. Okay, so saya rasa minggu lalu Cikgu Amir telah terangkan dan dalam grup juga kita dah pesan kepada ML untuk terangkan kepada cikgu-cikgu masing-masing lah. So kalau tak dapat info boleh saja kontak mana-mana ML. Okay, untuk dapatkan info seterusnya. So ini 2 perkara yang cikgu perlu buat hari inilah. Okay, so kalau ada masalah untuk kena pasti tajuk, you boleh terus kontak ML sebab sekarang kita bagi kuasa kepada KP untuk membimbing cikgu-cikgu. So KP sepatutnya telah approach cikgu-cikgu dia lah dan dia akan bincang dengan ML tentang tajuk tersebut. Kalau okey, maka akan isi borang TMS cikgu. Okey, so itu ialah sedikit info tentang kajian tindakan. Okey, so kalau tak ada apa-apa, saya rasa dah lewat ni 4:30 dah. So kalau tak ada apa-apa, kita akan berhenti di sini ya. Ada apa-apa lagi? Okey, baik. Saya nak serah balik mic kepada Nick lah. Okey. Okey, terima kasih Puan Lim. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua jurulatih untuk CPD 2 pada hari ini atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Dengan ini berakhirlah CPD kedua kita pada tahun 2021. Semoga apa yang dikongsikan pada petang ini dapat memberi manfaat kepada kita untuk terus cemerlang dalam PDPC. Guru-guru guru-guru boleh mengisi link pautan maklum balas peserta yang telah dikongsikan dalam bentuk Google Form yang tertera pada ruangan chat. Okey, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat menjayakan CPD 2 pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Audio Jungle.